Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. InsyaAllah kita sambung semula perbahasan kitab Jadilah Salafi Sejati ni. Kita dekat muka surat 47 tadi. Kita berhenti dekat muka surat 47. Jadi sebelum saya masuk untuk sambung bahagian yang kita dekat bahagian yang kita berhenti ni tadi, saja nak buat tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian ni, terfikir tentang satu perkara. Nak buat tuan-tuan dan puan-puan punya otak ni rasa curious terhadap satu perkara. Kenapa kalau kita tengok kitab hadis, terutamanya hadis hukum, dia yang tajuk dia sunan, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darqutni. Okey, kita hadis hukum jadi sunan. Tapi kita akidah dia jadi sunnah. Usul as-sunnah, syarh as-sunnah, syarh as-sunnah al-Barbahari, syarh as-sunnah al-Baghawi, syarh i'tiqad ahli sunnah al-Lalikai, as-sunnah Ibn Abi Asim, dan semua kitab usul sunnah yang berpuluh-puluh tu lah. Kenapa kita akidah dia pakai singular, mufrad, sunnah? Kita hadis hukum jadi plural, sunan, ataupun jamak, plural lah. Pernah terfikir tak? Tuan-tuan dan puan kat sini yang hadir ni pernah terfikir apa pasal kita hadis hukum sunan tapi kita akidah jadi sunnah? Okey, saya bagi tahu jawapan saja nak buat rasa segar sikit. Jawapan dia sebab dalam bab hadis hukum kita ada tafsiran yang pelbagai untuk faham hadis hukum. So tafsiran-tafsiran yang pelbagai ni maksudnya ada banyak pandangan, ada banyak cara untuk kita melihat hadis tu, ada banyak persepsi, ada banyak cara untuk kita istinbat satu hukum. Maka disebabkan itulah kita ada mazhab-mazhab, mazhab yang banyak dan pelbagai. Disebabkan hadis-hadis hukum ni memang ada banyak cara untuk kita faham. Banyak cara tu maksudnya plural lah, dia jadi jamak, plural lah, lebih daripada 3 kan. Sebab tu kita hadis hukum dia jadi sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi. Tapi kita akidah, sebabkan perbahasan akidah ni yang utamanya hanya satu sahaja cara nak faham, yang tepatnya hanya ada satu sahaja cara dalam bab akidah untuk kita faham. Dia tak ada ruang untuk ada khilaf, melainkan dalam isu-isu kecil lah. Akidah ni ada isu khilaf tapi pada isu furu', isu furu', dia punya ranting dia. Adapun yang usul, yang atas, kita cakap yang core perbahasan akidah, ada tak kemungkinan untuk tafsiran yang pelbagai? Tak ada. Ada tak kemungkinan untuk kita cakap dekat sana ada banyak cara pandang, ada banyak mazhab? Tak ada. Disebabkan itulah dia hanya ada satu cara tu. Sebabkan itulah kita akidah dia jadi sunnah. Tapi kita hadis hukum jadi sunan. Itu sajalah nak beritahu. Untuk fresh kan diri kita. Okey. Surat 47, penjelasan ringkas nama-nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita nak tengok branding dia lah. Pertama, Ahli Sunnah wal Jamaah sendiri. Ini merupakan nama yang masyhur bagi Ahli Sunnah. Ia disebutkan bergandengan dengan sunnah, maka disebutkan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kadang disebut secara terpisah iaitu Ahli Sunnah sahaja. Kadang-kadang disebut Ahli Jamaah sahaja. Tapi jaranglah terpisah. Biasanya dia tergabung sekali. Umumnya disebutkan bergandengan dengan sunnah. Maksudnya kebiasaannya dia datang secara pair lah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Ibn Taymiyah mengatakan sesungguhnya sunnah menyertai persatuan sebagaimana bid'ah menyertai perpecahan. Dia bukan menyertai lah, membawa kepada membawa kepada sebab teks Arab dia Ibn Taymiyah kata as-sunnah tuaddi ila ni membawa kepada lah. Apa maksud dia? Sunnah ni kalau kita ikut, insya-Allah dia bawa kepada kesatuan. Okey. Al-jamaah ni maksudnya jamaah, satu kelompok, satu grup. Sebab apa? As-sunnah ni jika kita ikut dengan betul, kita faham dengan betul, dia akan bawa kita untuk bersatu sesama orang Islam. So penyatuan dalam Islam ni dia hanya berlaku bila penyatuan tu dilakukan atas dasar sunnah, ikut sunnah. Sebab penyatuan atas dasar ikut sunnah ni dia akan menjamin kita akan bersatu dan menjamin kita ni ada ikatan ukhuwah yang kuat. Okey. Adapun ahli bid'ah, memang dia punya konsep dia adalah al-furqah.
Furqah ni perpecahan. Jadi ada beza antara al-furqah dengan firqah. Firqah ni kelompok lah. Syiah, Khawarij tu firqah. Furqah kan, dengan dhammah dekat fa tu, maksudnya perpecahan. So ahli bid'ah, dia punya kesan kepada ikut branding dia adalah al-furqah. Sebab tu kalau kita ni orang Islam, kalau kita ni ahli sunnah, sebenarnya basically kita mengajak kepada Islam lah. So tak ada isu perpecahan kat situ, sebab kita mengajak kepada Islam yang asal. Tapi yang ahli bid'ah, dia akan mengajak kepada pecahan tertentu daripada Islam tu. Ikutlah version aku, ikutlah jenis aku ni, ikutlah grup aku. Disebabkan tu lah ahli bid'ah ni dia panggil ahlul furqah. Sebab kalau ikut dia, dia nak macam ada brand tersendiri dia yang kita kena ikut. Ada pun kita ni memanglah kita ada brand tersendiri kita yang kena ikut. Tapi problem brand tersendiri kita yang kita kena ikut ni apa? Islam tu sendiri. So berbezalah dengan dia kan. Kita mengajak kepada kesatuan atas dasar Islam tu sendiri, Islam yang asal tu sendiri. Mereka mengajak kesatuan atas dasar Islam yang mereka bawa tu lah, yang version yang baru tu. Kalau orang tanya siapa first sebut perkataan ahli sunnah ni, istilah ahli sunnah, ada yang dah tahu jawapan lah, tapi ada yang tak tahu kan. Jawapan dia Ibn Abbas. Seawal Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, imam lah sahabatnya, sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas ni wafat 68 Hijrah, kalau anda tak silap, 68 atau 72. Bila menafsirkan ayat Al-Quran dalam surah Imran, ammal ladzina byaddhat wujuhum fa fi rahmatillah tu, beliau kata dalam tafsir ayat tu, yang putih mukanya pada hari kiamat ni nanti adalah muka-muka orang ahli sunnah. Jadi term ahli sunnah wal jamaah dah muncul seawal zaman sahabat. Siapa yang pakai? Ibnu Abbas pakai untuk mentafsirkan ayat Al-Quran. So dia bukan rekaan Ibn Taymiyah ke rekaan Muhammad Abdul Wahab, tak ada. Kita tolak Ibn Taymiyah, tolak Muhammad Abdul Wahab kat tepi pun, nama tu memang dah sedia wujud, konsep tu dah memang sedia ada. Yang ni kita kena faham kan. Setengah orang kata tengok puak-puak tu atau geng-geng tu, mereka nak bawa kita ni ikut Ibn Taymiyah je. Sampai diorang bagi gelaran geng-geng ni geng-geng Taymiyun, ngajak kepada Ibn Taymiyah. Bagi kita kalau Ibn Taymiyah tak bagi apa-apa definition ahli sunnah pun tak ada masalah, kita dah pakai yang Ibn Abbas punya. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan buka kitab tafsir, tafsir ma'thur dia panggil, macam tafsir Ibn Abi Hatim dan sebagainya, tafsir Abd bin Humaid, tafsir Ibn Abi Hatim, tafsir Abdul Razak, kita akan jumpa riwayat bahawa Ibn Abbas lah orang pertama yang menggunakan perkataan ahli sunnah ketika menafsirkan ayat dekat surah Al-Imran. Okay? So dia dah muncul seawal zaman sahabat lagi. Kemudian kita tengok kepada nama kedua, iaitu Ahlul Hadis. Di antara nama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlul Hadis. Nama ini banyak disebutkan oleh para ulama', di antaranya Ibn Taymiyah. Okey, kalau sensitif dengan Ibn Taymiyah kan, allergic. Kalau allergic kita pakai nama ulama' lain, kita tengok siapa ulama' selain Ibn Taymiyah yang dah pakai. Yang dah pakai ramai lah, tapi antaranya Imam Ahmad. Kan? Riwayat yang masyhur, bila ditanya kepada Imam Ahmad kan, bila menafsirkan hadis yang saya sebut tadi sebelum rehat tu, yang la tazalu ta'ifatu ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum tu kan, hatta ya'ti Allah bi amri wa hum 'ala dhalik. Hadis tu bila orang tanya Imam Ahmad, siapa yang dimaksudkan dalam hadis ni? Golongan yang sentiasa zahir atas kebenaran ni, golongan yang sentiasa akan kekal atas kebenaran sampai hari kiamat ni. Imam Ahmad kata, kalau bukan ahlul hadis aku tak tahu siapa lagi. Kalau bukan ahlul hadis dengan asar, aku tak tahu siapa lagi yang hadis ni maksudkan. Jadi sekarang ahlul hadis siapa dah pakai? Imam Ahmad. Ibn Taymiyah sebut ke tak sebut tak penting. Sekarang Imam Ahmad dah sebut. Okay, so saya nak bagi tahu bahawa kita ni bukan, Ibn Taymiyah memang seorang ulama besar lah, alim, dan memang ulama yang saya pun sangat suka, ulama paling favourite saya pun. Tapi saya kena elak rasa bias tu. Kita cakap kalau Ibn Taymiyah tak sebut pun tak apa, kita ada ulama lain. Bahkan Imam Ahmad dah pakai. So kita kena faham ahli sunnah ni, bila orang cakap ni pok-pok follow Ibn Taymiyah je lah, tak. Imam kita ramai. Bukan Ibn Taymiyah je, ramai lagi. Antaranya Imam Ahmad sendiri. So Imam Ahmad lah yang menggunakan term ahlul hadis ni untuk refer kepada ahli sunnah. So bila Imam Ahmad kata ahlul hadis wal athar, Imam Ahmad tengah refer kepada ahli sunnah. So Imam Ahmad kata, kalau hadis tu maksudkan kelompok yang sentiasa atas kebenaran ni bukan ahlul hadis dengan athar, aku tak tahu siapa lagi. Aku tak tahu siapa lagi yang Nabi SAW maksudkan. Yang kata ni siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad hafal berapa? 1,000,000 hadis. Alf. Orang tanya Abu Zur'ah Ar-Razi, kawan Imam Ahmad lah kan? Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim, antara pengarang kitab
apa nama dia, pengarang lah antara orang yang bagi tahu konten dalam kitab Akidah Ar-Raziyain. Imam Abu Zur'ah ni ditanya oleh anak murid beliau ke anak beliau, nak tak ingat, ataupun anak saudara Ibnu Abi Hatim, tanya siapa, berapa banyak Imam Ahmad ni hafal hadis kan. Dia kata, wahai Imam Abu Zur'ah, kau kan selalu muzakarah, selalu duduk bersembang dengan Imam Ahmad ni kan, berapa banyak hadis dia hafal Abu Zur'ah kata sejuta. So kalau Imam Ahmad tak faham hadis ni, kita cakap apa? Kalau Imam Ahmad tak faham, aku tak tahu siapa lagi yang faham hadis ni. Imam Ahmad kata hadis tu, kalau hadis ni tak masuk ke ahli sunnah, aku tak tahu siapa yang Nabi SAW maksudkan. Kita jawab balik, kalau Imam Ahmad tak faham hadis tu, tak tahu siapa lagi faham. So Imam Ahmad faham tak hadis tu? Sangat-sangat faham lah. Dia lah yang paling faham. Dia hafal sejuta kan. Kita hadis 40 pun struggle kan. Imam Ahmad hafal sejuta. 40 bagi Imam Ahmad, ambil 40, kita buat percentage dengan sejuta, 0.000, tak tahulah berapa banyak kosong. Kemudian kita yang tak hafal hadis ni, kita cakap, oh Imam Ahmad mungkin salah faham hadis tu, oh mungkin Imam Ahmad maksudkan salah tu, amboi kan. Itulah, malah nak cakap, tapi Imam Ahmad memang imam yang sangat alim bidang hadis lah. Sampai Imam Syafi'i sendiri bila jumpa Imam Ahmad kata, kalau ada hadis-hadis Hijaz, bukan Hijaz, hadis-hadis Iraq yang kau tahu, bagi tahu kat aku yang sahih. Sebab Imam Syafi'i arif tentang hadis-hadis Hijaz, Mekah dengan Madinah. Tapi hadis-hadis yang luar Hijaz ni, Imam Syafi'i tak searif Imam Ahmad. Sampai Imam Syafi'i kata kat Imam Ahmad, kalau kau tahu ada hadis-hadis yang bagus atau yang sahih kat Iraq yang aku tak tahu, bagi tahu kat aku. Imam Syafi'i yang rujukan pun rujuk Imam Ahmad. Kita syok sendiri, kata, oh mungkin Imam Ahmad punya pendapat tu mungkin salah. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab saya jumpa ada orang kat Facebook, dia kata, hatta kalau ikut Imam Ahmad pun apa saja Imam Ahmad tu. Ini saya jumpa kat Facebook, ada orang kata macam tu. Sebab tu saya cakap kuat-kuat ni kan. Sebab tu saya naik suara. So itu ahlul hadis. Sebab tu kalau kita tengok pun, macam buku yang pernah didaurah dekat Baitul Salam ni, kitab Imam Abu Uthman As-Sabuni kan, Syekhul Islam Abu Uthman As-Sabuni, kitab nama dia apa? Aqidatu Ashabil Hadis kan, pernah dibedah dekat Baitul Salam ni, Aqidatu Ashabil Hadis. Bila kata Aqidatu Ashabil Hadis, maksudnya Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Okay? So bila kata Aqidatu Ashabil Hadis, kiranya itu kita Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada seorang lagi ulama, nama beliau Abu Bakar Al-Ismaili, ulama masyhur besar, wafat 370 Hijrah, ulama mazhab Syafi'i. Beliau pun ada kitab Aqidatu Ahli Hadis, maksudnya merujuk kepada Ahli Sunnah. Nombor 3, nama yang atau brand nak panggil diri kita ni apa? Al-Athari ataupun Ahlul Athar. Nama ini diungkapkan oleh banyak ulama dan yang mereka maksud adalah Ahlu Sunnah dan Ahlu Hadis. Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi berkata, mazhab kami dan pilihan kami adalah mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya, para tabi'in, dan berpegang dengan mazhabnya Ahlul Athar seperti Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Yang ni siapa sebut? Ni Ibnu Abi Hatim sebut. Ni dalam kitab apa? Dalam Aqidatul Raziyain lah. Ibnu Abi Hatim ni anak kepada Imam Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim ni siapa? Sepupu tu Abu Zur'ah tadi yang saya cakap tu. Abu Zur'ah yang kata Imam Ahmad hafal sejuta tu. Jadi Ibnu Abi Hatim kata, mazhab kami ni ikut siapa? Antaranya ikut Ahlul Athar, ikut sahabat, ikut salaf, ikut Ahlul Athar. Ahlul Athar ni siapa? Ahlus Sunnah lah. Antara branding lain untuk Ahlus Sunnah. Bahkan kalau kita tengok setengah ulama dekat negara Arab, mereka nisbahkan diri mereka apa? Al-Athari kan. Al-Athari, pernah nampak tak? Ya, contohnya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Athari. Al-Athari maksudnya nisbah kepada Athar, maksudnya dia salafi lah tu. Itu antara branding lain. Ada setengah orang kata syok sendirilah nisbah kepada Al-Athari ni kan. Kononnya macam dia kata, tengok geng-geng ni, mana-mana je nisbah diri kepada Al-Athari. Mana ada orang pernah nisbah diri macam tu? Dia tak tahu imam dia sendiri, dan imam kita jugalah, Imam Al-Iraqi. Beliau ada buat syair dalam ulum hadis 1000 rangkap kan, Alfiyah Iraqi. Al-Iraqi pun nisbah diri dia Athari. Dekat permulaan dia punya Alfiyah Al-Iraqi tu, Iraqi kata, yaqulu raji rabbihil muqtadiri Abdul Rahim ibn Husain Al-Athari. Imam dia pakai, dia tak sedar, lepas tu dia kata ke orang. Ini Imam Al-Iraqi ni. Imam Al-Iraqi ni tuan-tuan dan puan-puan kenal tak? Dia guru Imam Ibn Hajar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu Imam Iraqi ni siapa, dia guru Imam Ibn Hajar yang buat Fathul Bari tu. Al-Iraqi ni alim yang sangat besar, wafat 806 Hijrah. So Al-Iraqi ni dalam permulaan syair dalam ulum hadis 1000 rangkap, beliau kata apa?
Berkata hamba yang fakir terhadap keampunan Tuhannya, nama hamba tu Abdul Rahim, gelaran dia Al-Athari. Siapa pakai? Al-Iraqi dah pakai. So kalau dia nak kata tengok geng-geng pop-pop Salafi ni tak malu letak nama Al-Athari kat belakang, Imam Iraqi pun dah pakai. Yaqulu raji rabbihil muqtadiri Abdul Rahim bin Husain Al-Athari. So Abdul Rahim bin Husain tu Imam Iraqi lah. So beliau pun dah pakai. Kalau kita nak pakai boleh tak? Lagilah boleh. Lagilah boleh. Nombor 4, muka surat 53. Antara nama juga adalah Al-Firqah An-Najiyah. Golongan yang selamat, iaitu selamat dari neraka, di mana Nabi SAW mengecualikan kelompok ini ketika menyebutkan tentang firqah. Dia kulluha finnar illa wahidah. Hadis yang masyhur, hadis iftiraqul ummah ni. Hadis ni ada khilaf panjang tentang isu status ya. Tapi hadis ni masyhur kan, umat aku akan berpecah kepada 73 golongan tu. Sataftariqu ummati ala 73 firqah ni. Kulluha finnar illa wahidah. Dalam setengah riwayat ma'ana alaihil yaum, apa yang selamat tu adalah ma'ana alaihil yaum wa ashabi kan. Hadis ni, hadis perpecahan umat ni, pendapat yang kuat kita cakap hasan lah, pendapat yang kuat hasan. So dalam hadis ni Nabi SAW beritahu umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. Kesemuanya masuk neraka kecuali satu. Satu ni siapa? Satu ni yang Nabi SAW kata apa yang berdasarkan apa yang aku dengan sahabat aku berpegang ni, ataupun dalam riwayat lain dipanggil yang satu ni adalah golongan yang berjaya, Al-Firqah An-Najiyah, golongan berjaya. Itu refer kepada Ahli Sunnah lah, Al-Firqah An-Najiyah. An-Najiyah maksudnya yang berjaya, yang terselamat. Firqah yang terselamat. Terselamat daripada apa? Terselamat daripada ancaman neraka. Sebab selain Ahli Sunnah, semua firqah terancam dengan neraka. Cuma kita kena faham elok. Maksud dia apa? Adakah kita cakap yang selain Ahli Sunnah ni semua ahli neraka? Kan kita cakap geng-geng ni geng-geng ahli bid'ah. Adakah kita label dia ahli bid'ah? Maksudnya kita cakap oh dia ni masuk neraka sebab dia buat bid'ah, sebab semua bid'ah tu sesat? Tak sama sekali. Kita kena faham maksud Nabi SAW bila kata kulluha finnar ni semua masuk neraka apa? Ibn Taymiyah kata masuk kulluha finnar ni adalah mereka diancam. Bukan pasti. Bukan mereka tu ahli neraka, mereka diancam dengan neraka. Kalau saya tanya tuan-tuan dan perempuan, diancam ni kadang-kadang benda yang kecil kita buat pun boleh masuk neraka. Macam Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari Nabi SAW sabda la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi khardalatun min al-kibr. Mislu khardalatin min al-kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hati dia ada sebiji pun kesombongan. Maksudnya Nabi ancam dengan neraka lah. Okey. Sombong besar biji sawi pun dah kena ancam dengan neraka. Oh, bahayanya. Maksudnya nak bagi tahu apa? Maksudnya point dia adalah kita nak faham yang Nabi SAW sekarang ni bukan menjamin mereka tu ahli neraka. Nabi hanya nak bagi tahu jalan itu, pahaman itu boleh bawa kepada neraka. Sebab secara umumnya apa-apa dosa boleh bawa kepada neraka. Bukan maksud mereka tu ahli neraka. So bila kita cakap orang tu ahli bid'ah, kita bukan cop orang kau ahli neraka. Itu yang biasa orang salah faham kan. Tok pok-pok ni cakap orang bid'ah dia kata orang masuk neraka. Tak, bahkan orang yang kena cop tu mungkin dia masuk syurga lagi awal dari kita. Mungkin dia buat banyak amal ibadah yang lagi bagus yang memadamkan dosa bid'ah dia tu, dia masuk lagi cepat dari kita. Mari kita tahu. Cuma kita just cakap bila kita cop macam tu, ini boleh bawa kepada neraka. Dan benda tu bukan isu besar. Kalau kesombongan sebesar biji sawi pun boleh jamin masuk neraka, bid'ah apatah lagi kan. So dia tak ada isu kat situ. Itu bukan bermaksud Nabi SAW kata oh mereka ni confirm ahli neraka. Kita pula bila kita cakap yang tu bid'ah atau orang tu buat bid'ah, kita tengah cop dia masuk neraka. Tak, sama sekali. Okay? So kita nak faham maksud kulluha finnar, kita tengok dengan maksud tadi tu. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mislu khardalatin minal kibr. Baru kita faham maksudnya memang sebenarnya Nabi SAW hanya nak tekankan bahawa jalan tu boleh bawa kepada neraka. Seperti mana semua dosa yang lain boleh bawa kepada neraka. Itu je. So dia bukan big issue. Dia bukan oh ahli sunnah wal jamaah pemegang cop untuk tentukan siapa masuk syurga dan neraka. Tidak sama sekali. Yang pegang cop adalah Allah Azza wa Jal sahaja. Okay, so bila ahli sunnah wal jamaah kata kulluha finnar, kita bukan cop orang masuk neraka, kita just cakap seperti mana dosa yang lain dia boleh bawa kepada neraka. Okey. Itu Al-Firqah An-Najiyah.
Nombor 5 at-taifah al-mansurah. Yang ni pun saya dah sebut tadi lah hadis yang masyhur tu, kan? La tazalu taifatu min ummati zahirina al-haq hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Yang keenam, as-salafiyun. As-salafiyun. As-salafiyun ni secara khususnya perkataan ni tak datang dalam Quran dan Sunnah. Tapi maksud tu ada. Maksud umum mengajak kepada ikut salaf ni ada tak dalam Quran dan Sunnah? Ada. Hadis yang paling jelas saya sebut tadi lah, khairun nasul qarni tu kan. Hadis Sahih Bukhari. Okey. Kita tengok sikit kat hadis khairun nasul qarni, sebaik-baik manusia umat aku. Macam mana kita nak faham daripada hadis tu kewajipan mengikut pahaman salaf? Kita nak istidlal, kita nak berhujah, kita cakap, tidakkah logik untuk kita ikut cara yang terbaik faham Quran dan Sunnah? Logik tak? Kalau kita diberi pilihan untuk ikut Quran dan Sunnah dengan cara yang okey, bagus, tapi not the best, dengan cara kedua yang confirm terbaik dan Nabi SAW bagi cop itu terbaik, kita nak ikut mana? Kita nak ikut yang kedua lah. So sekarang ni generasi sahabat tabi'in dan tabi'in, Nabi SAW dah bagi cop mereka ni terbaik dalam apa? Hadis tu tak sebut terbaik dalam apa. Hadis tu kata khairun nasul qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Sebaik-baik manusia pada kurun aku, kurun selepasnya, kurun selepasnya. Sebaik-baik manusia adalah kurun aku. Sebaik-baiknya dalam apa? Nabi bagi tahu tak? Tak. Nabi SAW tak bagi tahu sebaik-baiknya dalam apa ni. Ini dalam ilmu balaghah. Maksudnya Nabi buat perkara tu ada sebab. Kerana bila Nabi tak bagi tahu terbaik dari sudut apa, maksudnya terbaik secara umum dalam apa-apa sudut. Itu dalam ilmu balaghah dipanggil hadz al-ma'mul atau hadz al-muta'allaq lah. Yufidul umum. So, bila Nabi SAW tak bagi tahu terbaik dari sudut apa, seolah Nabi SAW kata umat aku yang terbaik dari sudut ilmu, umat aku yang terbaik dari sudut akidah, umat aku yang terbaik dari sudut kefahaman Quran, umat aku terbaik dari sudut hadis. Semuanya siapa? Kurun aku, kurun selepas aku, kurun selepas aku. Okey, so Nabi SAW dah bagi cop dah. Tak logik ke kita ikut? Takkah ini jalan yang paling logik sekali untuk ikut? So jalan yang paling logik untuk ikut yang itulah, ikut salaf lah. Maka dekat situ kita boleh istimbat, wajib ikut jalan yang terbaik, wajib ikut jalan yang paling selamat. Kenapa kita nak dedahkan diri kita untuk ikut jalan yang Nabi SAW tak bagi cop? Satu yang Nabi dah bagi cop sallallahu alaihi wasallam, satu yang tak ada cop. Nak pakai mana? Yang ada cop. So bila ada perbandingan antara yang Nabi SAW dah bagi cop dengan tak ada yang Nabi bagi cop, kita nak ikut mana? Wajib ikut yang dah ada. Yang tu Nabi dah bagi tahu, Nabi dah endorse by Nabi SAW. So ikut salaf ni endorsed by Nabi SAW. So bukan kita ikut saja-saja, bukan saja-saja ikut, dalil ada banyak. Antaranya tadi tu lah, hadis tadi. Maka dekat situ kita rasa tak apa untuk kita ikut salaf, bahkan harus untuk kita, bahkan wajib kita ikut salaf. Dan untuk kita nisbahkan diri kepada salaf pun tak ada masalah. Jadi salafi tu, salafi, ya dekat salaf tu dipanggil ya unisbah, kan? Bila kita nisbah kepada salaf, kita salafi. Kita nisbah kepada sunnah jadi sunni, ada ya tu kan. So ya pada salafi itu ya nisbah. Maksudnya aku ni bukan orang salaf, aku ni generasi terkemudian, tapi aku nisbahkan diri kepada ulama salaf. Ibn Taymiyah salaf ke salafi? Ibn Taymiyah salafi. Ibn Taymiyah bukan salaf lah, Ibn Taymiyah 728 kan. Salaf ni jenis sahabat, tabi'in, tabi'in tu. Tu. Bahkan ikut salaf ni, geng-geng salafi sunnah ni juga yang promote ataupun firqah lain pun ada. Bahkan firqah Asy'ariyah pun suruh ikut salaf. Kan kata Al-Laqani dalam Jawharatul Tauhid, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Semua kebaikan pada ikut salaf, semua keburukan pada bid'ah khalaf. Ni siapa sebut? Al-Laqani Al-Asy'ari. So mereka pun suruh kita ikut salaf. So tak ada masalah lah kita nak ikut salaf, dan tak ada masalah lah kita nak nisbah diri kepada salaf. Dia pun kata kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Segala yang kebaikan itu ada pada mengikut salaf. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. So tak ada isu. So kalau siapa yang nak create isu, kita cakap Imam Hang sendiri suruh kita ikut salaf, kenapa nak debate kat sini kan? Sepatutnya engkau pun bersetuju dengan imam kau lah. Itulah. So ikut salaf ni benda yang jelas, semua ulama aware. Dia bukan rekaan Ibn Taymiyah ke, bukan rekaan Muhammad Abdul Wahab ke, bukan mereka ni datang daripada poket, oh kena ikut salaf, tak ada. Dan memang ada sejak dulu lagi, semua ulama faham. Okey, habis. Masuk bab ketiga, pengertian salaf. Baru 56. Kena laju sikit. Okay. Pengertian salaf.
Telah dijelaskan sebelumnya makna salaf secara bahasa. Adapun salaf secara bahasa ni apa? Yang terdahulu. Apa sahaja yang terdahulu dipanggil salaf. Dari sudut istilah, dia merujuk kepada ada beberapa pandangan. Pandangan pertama hanya merujuk kepada sahabat saja. Pandangan kedua kepada sahabat dan tabi'in. Ketiga, sahabat, tabi'in, tabi'in. Yang keempat, salaf adalah generasi sebelum tahun 500 Hijrah. Dan pemilik pendapat ini menganggap bahawa salaf adalah mazhab yang dibatasi dengan batasan waktu tertentu dan tidak melampauinya. Okey. Kita nak pergi kepada khulasah, skip nak ambil khulasah. Mana khulasah dia? Okey, kita tengok dekat musyarat 58, perenggan kedua tu. Kita ambil pandangan yang majoriti lah. Dia kata Imam As-Safa, dia sebutan sebenar dia bukan Safarini tapi Safarini, mazhab Hanbali. Ini wafat 1000 lebih Hijrah. Lawamiul Anwar, kitab beliau Lawamiul Anwar tu kan, itu syarah. Kalau Lawamiul Anwar ni syarah kepada akidah Ibnu Abi, anak Imam Abu Daud ke kitab beliau, saya tak ingat. Sesilana Lawamiul Anwar ni kitab syarah kepada kitab anak Imam Abu Daud. Okey. Kata As-Safari ni rahimahullah, yang dimaksudkan dengan mazhab salah adalah apa yang dianut oleh para sahabat yang mulia, para tokoh tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik, serta tabi'un tabi'in dan para imam agama ini yang disepakati keilmuannya, dikenal kedudukannya dalam agama dan orang-orang yang mengambil ucapannya dari generasi ke generasi. So kalau by definition salaf ni sampai ke tabi'in, tabi'in, so termasuk daripada salaf siapa? Kita boleh cakap Imam Malik masuklah. Imam Malik wafat 179, boleh masuk batch tabi'in. Bukan boleh masuk, confirm masuk pun. Sebab tabi'in jumpa tabi'in kan. Dan Imam Malik pula memang jumpa tabi'in. Okay, Imam Malik memang jumpa tabi'in. So Imam Malik tabi'in lah. Sebab sanad yang masyhur adalah Malik Nafi' Ibn Umar. Nafi' tabi'in, anak murid Ibn Umar, sahabat Nabi SAW. So Imam Malik salaf tak? Confirm. Tak ada khilaf pun Imam Malik tu salaf. Sebab Imam Malik generasi tabi'in. Imam Syafi'i wallahu alam, ana rasa ni ana tak pasti, tak silap ana beliau tak sempat jumpa tabi'in. 150 Imam Syafi'i lahir 150, mungkin ada kemungkinan kecil jumpa, ana tak pasti, ana tak check lah, tapi ada kemungkinan kecil. Tapi biasanya tabi'in ni yang junior dalam 110, 120, 130 tu ada lagi lah kan, macam Hasan Al-Basri yang dikira junior pun wafat 110, Ibnu Sirin yang kira junior pun 110. So 150 ni nak kata Imam Syafi'i sempat jumpa tak pasti. Tapi kita boleh cakap confirm Imam Syafi'i jumpa orang yang salaf, iaitu Imam Malik, guru beliau sendiri. So kita cakap secara generalnya Imam Syafi'i, Imam Malik ni dalam batch salaf lah. Dan yang paling terdekat dengan batch tu Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i 241. Kalau kita nak argue, orang kata Imam Ahmad tak masuk dalam salaf, dia bukan tabi'in, kita tak apa. Tapi dia dah jumpa dengan orang yang rapat dengan orang yang salaf, iaitu Imam Syafi'i. Ada isu tak? Tak ada isu. So Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i jumpa Imam Malik confirm salaf tanpa khilaf. Okey. Jadi poin dekat bab ni apa? Poin dekat bab ni kita nak define salaf. Sebab ada khilaf lah. Ada ulama' macam Imam Zahabi, beliau referkan yang zaman awal ni 300 Hijrah pertama dipanggil sebagai Al-Mutaqaddimun ataupun salaf lah dalam konteks Imam Zahabi. So ada juga pandangan yang kata tiga kurun hijrah pertama tu dikira salaf. So kita ada banyak pandangan. Ada kata salaf tu sahabat saja, ada kata salaf tu sahabat dan tabi'in, ada kata sahabat dan tabi'in, ada yang macam Imam Zahabi yang kata 3 kurun awal yang pertama. Sebab mana Imam Zahabi dapat? Sebab hadis tu lah Nabi SAW kata khairun nas al-qarni. Al-qarn. Qarn ni ulama' khilaf maksud dia apa? Satu, dari sudut bahasa Arab, qarn ni boleh masuk 100 tahun. Dari sudut bahasa Arab juga, qarn boleh masuk generasi. So siapa yang tafsir generasi, dia jadi sahabat tabi'in, tabi'in. Siapa tafsir kurun, dia jadi 3 kurun pertama. Okay, faham Tapi khilaf ni tak bagi kesan sangat. Sebab generally lah kita cakap, biasanya yang ada dekat 3 kurun pertama tu ikut salaf tak?
ikut salaf. Kecuali beberapa orang je yang pelik-pelik, yang ahli bid'ah lah, yang tokoh-tokoh bid'ah. Tapi majoriti yang ada 3 kurung pertama semuanya ikut salaf. Habis bab tu. Kemudian kita pergi muka 62, bab mempublikasikan mazhab salaf dan menjelaskan sikap pada ahli bid'ah. Mempublikasi ni menzahirkan. Macam saya cakap, bab ni izhar mazhab salaf. Okey, kita ambil poin yang disebut paling detail je. Okey, kita tengok dekat muka 65. Kita tengok apa perengan kedua, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi tu. Ibnu Abil Izz, dalam syarah Tahawiyah beliau kata, sungguh aku sangat enthusiast, maksudnya aku sangat teruja lah untuk mensyarahnya, syarah kitab Akidah Tahawiyah ni, demi menempuh metod salaf dalam ungkapan mereka, lalu aku rangkai berdasarkan metod mereka untuk meniru sikap mereka. Semoga aku dapat berjalan di atas jalan mereka serta termasuk dalam golongan mereka. Maksudnya apa? Macam dengan bahasa ni kan, bahasa yang susah nak faham sikit kan, bahasa Indon. Tapi maksud Imam Ibn Abil Izz adalah matan Akidah Tahawiyah ni ditulis oleh Imam Abu Ja'far Tahawi. Abu Ja'far Tahawi wafat 327 kalau tak silap, sama tahun dengan Imam Ibn Abi Hatim wafat 327. So Abu Ja'far Tahawi ni dalam matan Akidah Tahawiyah, beliau memang represent akidah salaf lah. Kita cakap Akidah Tahawiyah tu basically akidah salaf lah, kecuali dalam beberapa permasalahan kecil yang ada perbezaan. Selain dari itu, kita boleh cakap kitab tu 90% salaf, Akidah Tahawiyah. Ibn Abi Izz Hanafi kata, aku berbangga dapat syarah. Maksudnya Ibn Abi Izz nak kata perbuatan dia mensyarah kitab At-Tahawiyah ni satu kebanggaan kan? Sebab macam bab ni cakap, kita kena menzahirkan mazhab salaf tu. Kita kena masuk menzahirkan ni apa? Kita kena sebarkan, kita kena ajar, kita kena berbangga dengan mazhab salaf. Itu poin bab ni. Okay? Kita jangan rasa macam, oh aku ni ghuraba, kalau keluar rumah pun aku kena pakai topeng. Tak. Bila kita mazhab salaf, kita kena ada izzah lah. Kita kena rasa berbangga kita ikut mazhab salaf. Sebab tu orang pernah tanya Syekh Saleh Al-Syekh kan, ulama besar sekarang kat Saudi, bekas menteri wakaf dengan agama dia. Boleh tak aku nak nisbahkan diri aku kepada salafi? Apa Syekh Saleh Al-Syekh kata? Boleh, bahkan kita berbangga dengan benda tu. Na'taz binisbatina ila al-madhhab salaf. Kita berbangga dengan menisbahkan diri kita kepada mazhab salaf tu. So kita kena berbangga, kita kena izhar. Izhar ni apa? Bukan izhar halki tu. Izhar ni maksudnya izhar maksudnya menjelaskan kan. Bila izhar tak adalah kita dengung sebagainya kan. So kita izhar, kita kena jelaskan mazhab salaf ni dengan mengajar, dengan menulis buku, dengan kita buat banyak pengajian. Itu masuk bab ni lah. So Ibn Abil Izz nak bagi tahu dia berbangga sebab dia syarah Akidah Tahawiyah. Kita tengok kat bawah tu Az-Zahabi kata. Az-Zahabi kata dalam mukadimah kitab beliau Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar. Kitab Al-Ulu ni panjang beribu surat. Kemudian diringkaskan oleh Syekh Albani lah, Mukhtasar Ulu. Dia kata, wahai hamba Allah, jika engkau menyukai sikap yang bijaksana, maka bersikaplah sesuai nas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian perhatikan apa yang diucapkan oleh para sahabat dan tabi'in serta imam ahli tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat ini dan apa yang mereka paparkan dari mazhab salaf. Jadi hendaklah engkau berbicara dengan ilmu atau diam dengan penuh santun. Kan? Ini dalam bahasa Arab dia sedap. Imam Az-Zahabi kata, fal tatakallam bi ilmin au taskut bi hilm. Hendaklah kau cakap dengan ilmu ataupun kau diam dengan santun, kau diam elok-elok. So Az-Zahabi nak bagi tahu dekat mukadimah kita Al-Ulu ni, apa yang kita patut buat, kita kena ikut salaf dan kita kena izharkan benda tu. So apa yang Imam Zahabi buat dengan tulis kitab Al-Ulu tu untuk apa? Untuk bagi tahu mazhab salaf dalam isu sifat ulu, sifat tinggi, sifat maha tingginya Allah. So perbuatan Az-Zahabi tulis kitab tu adalah satu bentuk menzahirkan mazhab salaf lah. So kita digalakkan untuk menzahirkan lah, kita dituntut untuk menzahirkan mazhab salaf. Sebab dia satu benda yang kita kena bangga lah. Basically dia Islam lah kan. Seperti mana kita kena bangga dengan Islam, kita kena bangga dengan mazhab salaf, benda sama. Okay, nombor 68. Boleh menisbahkan diri kepada salaf dan memakai gelaran salafiyah. Ni pun kita dah bahas tadi. Kita tengok dekat perenggan nombor 2, dia kata,
Sungguh para imam kaum muslimin dari kalangan ahli sunnah memiliki pengaruh yang besar dalam berdakwah kepada sunnah, kembali ke jalan dan manhaj salaf serta mencontohi mereka. Di antara para imam tersebut adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah, Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri, tu panjang ada mat, Al-Ajurri, Imam Abu Abdullah Ibnu Battah Al-Ukbari, tu B-A-T-H-T-H-A-H kan. Kalau kita tak belajar berguru tak sebut macam mana? Battah lah Battah, tapi sebutan dia Battah. Battah ni dalam bahasa Arab maksud dia apa? Itik. Battah ni itik maksud dia. Jurri tu maksudnya tukang buat batu bata. Battah. Al-Ukbari nisbah lah. Dan Imam Abdul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani. Abdul Qasim Al-Asbahani masyhur kitab dia Al-Mahajjah, As-Sunnah fil Bayanil Mahajjah, kitab 2 jilid tebal. So mereka ni semua ada kitab-kitab dalam bab akidah salaf lah. Kemudian Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Abdul Wahab dan para ulama dakwah. Okay. So kitab-kitab ni, dalam kitab-kitab ni apa mereka suruh buat? Kitab-kitab ni suruh kita ikut salaf, nisbahkan diri kepada salaf kan. Menggelarkan diri kita dengan salaf at-tasammi. Tasammi ni maksudnya menamakan diri atau bergelarkan diri dengan salaf. So kitab-kitab ni semua cakap benda yang sama. Kita kena at-tasammi, kita kena gelarkan diri, ataupun kita boleh menggelarkan diri kita dengan salafi ataupun ikut dengan orang yang ikut salaf. Okey. Jika hal itu telah diketahui, maka kita kembali kepada judul fasal ini, iaitu boleh menisbahkan diri kepada salaf dan mereka jelas salaf. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa azza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Tidak tercela orang yang menunjukkan, maksudnya menzahirkan mazhab salaf, menisbahkan dan menyandarkan diri kepadanya. Bahkan wajib menerima hal itu. Bukan saja tak tercela, bahkan kalau ada orang buat, kita kena terima benda tu. Kita tak boleh nak condemn dia sebab dia nisbah diri kepada salaf. Bahkan wajib menerima hal itu darinya kerana mazhab salaf tidak lain adalah kebenaran. Ini penting. Mazhabus salaf la yakunu illa haqqa. Okay? Mazhab salaf confirm betul. Tidak dapat tidak, dia mesti betul. Okay? Kalau orang cakap, apa ni ustaz ni mengajak kepada ta'assub yang melampau. Macam saya cakap tadi lah, mazhab salaf tu adalah Islam kan. So saya bukan mengajak kepada ta'assub, saya mengajak kepada ikut Islam yang asal tu sendiri. Kalau orang cakap, kalau ikut mazhab salaf yang kata semua betul, macam mana dengan ayat-ayat yang kita selalu dengar orang kata ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh kan? Kita selalu dengar kan. Jawapan dia, memang kita boleh buat macam tu. Ahli sunnah, dia monopoli kebenaran, tapi dia tak kata yang lain tak ada kebenaran. Faham Saya ulang balik. Ahli sunnah, dia claim dan dia monopoli kebenaran. Ahli sunnah kena claim dia tu betul. Dia tak boleh cakap tentang aku betul, tentang Syiah betul. Tak boleh Dia kena ada pendirian lah kan. Takkan nak jadi tentang aku betul, tentang Syiah betul. Tak. Ahli sunnah dia kena claim dia betul dan dia kena monopoli benda tu. Okey? Tapi dia tak kata yang lain tak ada betul, tak ada betul langsung. Betul? Faham tak? Bila kita cakap ahli sunnah sahaja yang betul, adakah bermakna yang lain tak ada betul langsung? Tak, lainnya ada betul. Okay, saya bagi contoh lah. Kan? Macam ulama Mu'tazilah pun buat kitab-kitab, macam Imam Zamakhsyari buat kitab tafsir kan, tafsir Kasyaf tu. Dalam tafsir Kasyaf Zamakhsyari tu, adakah daripada muka surat pertama sampai terakhir semua yang Az-Zamakhsyari cakap batil? Logik tak? Tak logik lah. So kalau Az-Zamakhsyari cakap tentang Allah tu satu, betul ke salah? Betul. So dalam bab tu, adakah kita cakap Az-Zamakhsyari salah? Tak, kita cakap dia betul walaupun dia Mu'tazilah. Cuma apa beza dia? Kita cakap walaupun Az-Zamakhsyari betul sebab kata Tuhan tu satu, masalahnya mazhab Az-Zamakhsyari ni, Mu'tazilah ni tidak terkumpul pada mazhab dia semua kebenaran. Yang terkumpul pada mazhab dia semua kebenaran siapa? Ahli sunnah saja. Tapi tak bermakna yang lain tak ada kebenaran. So kalau yang lain ada kebenaran, kita cakap okey lah, dia betul dalam bab tu. So Az-Zamakhsyari, bila Az-Zamakhsyari yang Mu'tazilah tu kata Allah tu satu, kena sembah Allah saja yang satu tu, kita ambil tak? Kita ambil lah. Tapi bila Zamakhsyari kata Quran makhluk, kita ambil tak? Kita buang jauh-jauh, nampak? Nah, kita monopoli kebenaran, tapi kita tak cakap yang lain tu tak ada benar langsung. Sama macam ulama hadis. Kalau ulama hadis kata perawi tu dhaif, adakah logik perawi dhaif ni semua hadis salah? Tak. Kan? Sebab tu kita jangan pelik kalau kita tengok ada berapa perawi dhaif dalam
Sahih Bukhari dengan Muslim. Sebab ada hadis-hadis, ini saya masuk bila hadis pula, tapi ada hadis-hadis dalam Sahih Bukhari Muslim yang perawinya dhaif, tapi Imam Bukhari dah pilih mana perawi-perawi dhaif ni punya hadis-hadis yang tepat. Sebab tak logik dia perawi dhaif, dia salah 100%. Mesti ada hadis yang sikit-sikit yang dia betul-betul hafal. Sama juga ahli bid'ah, takkanlah dia salah 100%. So ada yang ahli bid'ah yang dia betul dalam berapa sudut. So dalam berapa sudut yang dia betul, kita cakap yes kau betul, tapi ahli sunnah dia betul dalam semua. Dia monopoli kebenaran, itu je lah. So konsep tu kita kena faham. Bila kita cakap kita monopoli kebenaran, kita tak cakap yang lain salah 100%. Kita cakap yang lain ada salah, ada betul. Tapi kita lah yang paling betul, sebab kita ada semua betul kat kita, kat ahli sunnah. Kan? Kita nak dekat muka 70 tu, Imam As-Sam'ani mengatakan dalam Al-Ansab As-Salafi dengan huruf sin dan lam yang berharakat fathah dan huruf akhirnya fa merupakan penisbahan kepada salaf dan menempuh mazhab mereka menurut apa yang telah engkau dengar dari mereka. Okey. Ini menarik. Sekarang ni kita nak tahu branding salafi tak salafi ni muncul bila? Adakah muncul kurun ke-20 Hijrah atau muncul lagi awal? Sebenarnya dah muncul lagi awal. As-Sam'ani yang buat kitab Al-Ansab ni bila? Beliau kurun ke-5 Hijrah. So branding salafi ni dah ada lama dah, bukannya tiba-tiba Syekh Al-Albani bawa agak apa ke. Tak. Salafi ni tahu, As-Sam'ani kata salafi dengan huruf sin dan lam yang berharakat fathah merupakan penisbahan kepada salaf dan menempuh mazhab mereka. Siapa sebut? As-Sam'ani, kurun ke-5 Hijrah. Bawah tu Ibnu Athir mengomentari setelah ucapan As-Sam'ani sebut dengan mengatakan dan dengannya jamaah dapat dikenali. Ibnu Athir bila? Ibnu Athir kurun ke-7 600 lebih Hijrah. Okey. Ini Ibnu Athir yang kalau tak silap dari kitab sejarah tu, Al-Kamil kot, Kamil fi Tarikh. Ibnu Taimiyah menyebutkan gelaran salafiyah pada sebahagian tulisannya kepada mereka yang berpendapat seperti pendapat salaf. Okay. Az-Zahabi pun ada guna dah branding salafi ni. Okey. Tengok dekat muka surat 71 tu, Az-Zahabi kata, beliau mengatakan dalam As-Siyar, Siyar ni kitab Imam Zahabi lah, Siyar Alamun Nubala, tentang Ad-Darqutni. Ya, Az-Zahabi kata apa tentang Imam Darqutni, ulama hadis tu? Orang ini tidak pernah masuk dalam ilmu kalam, dalam ilmu jidal, tidak pula mendalaminya, bahkan dia adalah seorang salafi. Ni saya nak baca dalam bahasa Arab bagi sedap sikit dengar. Kalau bahasa Melayu kita tak boleh hayatilah apa Zahabi kata kan, kita nak dengar sikit. So sekarang ni siapa dah pakai perkataan ni? Az-Zahabi pakai. Az-Zahabi wafat bila? Siapa tahu? Az-Zahabi wafat 748. Dia refer salafi kepada siapa tu? Ad-Darqutni. Ad-Darqutni wafat 385. Mana? Hati dia. Wa qala Az-Zahabi rahimahullah. Ni dalam bahasa Arab lah. Ada PDF kitab ni dalam bahasa Arab. Wa qala Az-Zahabi rahimahullah fi Siyar falladhi yahtaju ilaihi al-hafiz. Okey. Wa qala rahimahullah fi Siyar 'an ad-Darqutni rahimahullah. Lam yadkhul ar-rajul abadan fi ilmi al-kalam wal al-jidal wala khadha fi dhalika bal kana salafiyan. Siapa pakai? Az-Zahabi pakai. So bukan rekaan Muhammad Wahab, bukan rekaan Albani, bukan rekaan bin Baz, tak. So kena faham elok sebab tu saya ulang banyak kali, mazhab salaf ni bukan dibrandingkan oleh tengok geng-geng ni kalau ikut salafi, ikut Ibn Taimiyah, ikut bin Baz. Mereka tu tokoh kita, imam kita, tapi kita bukan cakap salaf ni yang tu sahaja. Salah ni ramai lagi. Bila depa nak kata kita macam nak rendahkan kita, dia cakap dia punya imam-imam dia tu je lah. Berlegas kita 3-4 orang tu je. Muhammad Wahab, bin Baz, Utsaimin, Albani. So kat sini kita cakap Az-Zahabi dah pakai istilah tu. 700 tahun sebelum Syekh Albani lahir lagi. 600 lebih tahun lah sebelum Syekh Albani lahir lagi dah ada Az-Zahabi pakai. Kan? Yang ni yang As-Sam'ani kata dalam kitab Al-Ansab tadi. Saya baca dalam bahasa Arab dia. As-Salafi بفتح السين واللام وفي آخرها الفاء هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذاهبهم على ما سمعت منهم. So dia kata salafi. Sam'ani tadi saya cakap bila? Kurun ke-5 Hijrah, lagi awal daripada Zahabi. So branding salafi tak salafi ni bukan rekaan siapa-siapa, bukan rekaan Albani ke siapa, tak, dah ada lama dah. So kita jangan macam kalau ikut salafi ni maksudnya kita ikut geng-geng yang baru muncul ni lah. Geng-geng yang baru muncul lambat ni, kurun ke-20 Masihi baru keluar, kurun ke-13 Hijrah baru ada. Tak, dah lama dah ada. Okay. So dia bukan rekaan siapa-siapa, bukan datang daripada poket siapa-siapa ni.
Dah ada lama dah. Ulama dah sebut lama dah. Okey. Kita tengok sikit dekat Musnad 71 tu. Musnad 71 baru first time kita nak quote Syekh bin Baz. Kita dah telusuri 71 muka surat dah. Baru kali pertama saya nak sebut nama Abdul Aziz bin Baz. Tak kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, pernah ditanya, ni perenggan ketiga, apa pendapat engkau tentang orang yang menamakan diri dengan salafi atau athari? Apakah itu merupakan pujian terhadap diri sendiri? Beliau rahimahullah menjawab, jika benar orang itu sebagai pengikut athar dan pengikut salaf, maka tidak mengapa untuk disebabkan diri kepada salafi. Sama halnya para ulama salaf mengatakan fulan salafi dan fulan athari. Nampak? Bin Baz dah bagi tahu, ulama dulu dah lama dah refer fulan salafi, fulan athari, dah ada lama dah. Macam athari kan saya sebut tadi kan, siapa sebut? Al-Iraqi kan, 806 Hijrah, guru Ibnu Hajar lagi. Okey, atas sebagai tazkiyah yang mesti diberikan, kerana tazkiyah di sini adalah wajib. So, kalau orang cakap, orang tanya, boleh tak kita gelar diri kita salafi? Tak ke benda tu macam puji diri kita, macam klaim kita ni ahli sunnah? Syekh bin Baz kata tak apa. Sebab kalau nak kata dipuji pun, ini pujian yang wajib, sebab kita nak bezakan diri kita dengan ahli bid'ah, dengan orang yang sesat lah, macam Syiah kan. Tengok Musnad 75. Dalil tentang wajibnya mengikuti salaf. Ini saya sebut dah sepintas lalu tadi. Kita tengok sikit. Antaranya ayat ni lah. Surah Al-Luqman ayat 15. Wattabi' sabila man anaba ilai. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Surah Luqman. Kita tengok dekat bawah tu, perenggan bawah tu, Imam Ibn Qayyim kata, bila komen ayat ni, sahabat adalah orang yang kembali kepada Allah, maka wajib mengikuti jalannya. Okay, sebab ayat tu kata apa? Ikutilah jalan orang yang kembali kepada ku. Wajib ikut ke sunat ikut ke harus je untuk ikut ni? Okay, kita dapat wajib sebab kita pakai usul fiqh lah. Yang wattabi' ni fi'il amr kan, fi'il amr yufi dulu wujub di sisi ulama usul fiqh. Okay, kaedah ada dalam ilmu usul fiqh yang saya sebut hari tu, ada saya buat daurah usul fiqh tu. Al-amr ni beri faedah wajib kan. Ada kata, ada ulama tu dia buat syair, ada kata wal amru lil fawri wat tahrimi wal amru lil wujubi wat tahrimi. Al amr lil wujub wal fawri wat takrari wat tahrimi. Okay. So al amru lil wujub. Pertama al amr ni bawa kepada wajib. So wattabi' itu fi'il amar. Okey. Ittaba'a madhi yattabi'u mudhari, ittabi' amar. Okey. Ittabi' ikutlah. So hukum ikut ni sunat ke wajib? Wajib. Allah kata wajib ikut kepada orang yang kembali kepadaku. Okey, siapa orang yang kembali kepadaku ni? Ni Ibn Qayyim kata yang kembali kepadaku, ayat tu rujuk kepada sahabat adalah orang yang kembali kepada Allah, maka wajib mengikuti jalan sahabat, ucapan sahabat dan keyakinan sahabat, maksudnya i'tiqad sahabat merupakan jalan yang paling besar. Allah telah mengingatkan kita agar tidak menyelisihi jalan mereka, dan Allah mengancam orang yang menyelisihi jalannya dengan neraka jahanam. Dia berfirman, ni ayat masyhur dalam surah Nisa ni, wa may yushaqiqil rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayat ni, okay, ayat ni pun dikatakan Imam Syafi'i guna untuk mengatakan kehujahan ijma'. Okey. Sebelum tu saya susun bagi tuan-tuan dan puan-puan yang otak tak pening. Pertama, ayat kata wajib ikut orang yang kembali kan. So orang yang kembali ni siapa? Siapa orang yang paling dekat kepada Allah dan paling selalu kembali kepada Allah? Sahabat lah. So wajib tak ikut sahabat? Confirm wajib ikut sahabat kan? Bahkan ada hadis, tapi hadis tu ada problem dari sudut statusnya. Nabi SAW sabda, apa nama dia, sahabat aku ni biayyihim iqtadaitum biayyihi muqtadaitum. Sahabat aku ni, siapa sahaja daripada kalangan mereka yang kamu ikut, kamu mesti dapat hidayah kan. Biayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Hadis tu, walaupun hadis tu dhaif, tapi maknanya sahih lah. Mana-mana sahabat aku ni, Nabi SAW kata, kalau kamu ikut dia, kamu akan dapat hidayah. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, hadis ni sahih, cuma saya tak ingat dalam Bukhari ke Muslim, Nabi SAW bersabda, iqtadil ladzaini min ba'di, ikutlah dua orang ni selepas aku. Siapa al-ladzaini ni? Abu Bakar dengan Umar. So ni dalil jelas wajib ikut sahabat. Kemudian ayat tadi dalam surah Nisa tu, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda tu kan. Ayat tu kata
Siapa yang ikut jalan selain jalan Rasul dan orang Muslim, dia diancam dengan neraka. Maka wajib tak ikut jalan orang Islam? Wajib. So jalan orang Islam ni merujuk kepada Islam secara umum je lah, tapi merujuk pada sahabat lah juga termasuknya. Sebab sahabat lah yang paling represent Islam. Jadi ayat tu kata wajib ikut mereka ni, kalau tidak kita diancam dengan neraka. So tu ayat Quran tu lah. Okey. Kemudian kita tengok muka 77 hadis yang masyhur tu. Fa innahu man ya'ish minkum fasayakhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ikutlah sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa'dhu 'alaiha bin nawajidh, kan? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Okey. Poin kat sini adalah Nabi SAW kata ikutlah sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Siapa yang tafsir al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ni sebagai 4 khalifah tu sahaja, maksudnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dia tak tepat. Sebab Nabi SAW bila kata khulafa ar-rasyidin hadis ni bukan refer pada 4 tu saja, refer kepada semua sahabat. Sebab apa? Khulafa ar-rasyidun adalah terminologi yang datang terkemudian. Zaman Nabi SAW, mana ada istilah khulafa ar-rasyidun tu yang kita faham 4 orang tu. So yang Nabi maksudkan khulafa ar-rasyidun ni umum, maksudnya semua sahabat. So melimitkan kepada 4 tu sahaja tak tepat. Okay, sebab terminologi khulafa ar-rasyidin tu sendiri hanya muncul bila lepas habis zaman khulafa ar-rasyidin lah. Bukannya zaman tu dah ada dah. So khulafa ar-rasyidin kat sini yang dimaksudkan adalah semua sahabat. Semua sahabat Nabi SAW. Terutamanya yang tokoh-tokoh lah. Terutamanya yang tokoh-tokoh. Kalau siapa limitkan kepada 4 sahaja, tak tepat. Melimitkan kepada 4 tu saja tak tepat. Bahkan siapa saja yang tokoh, tak kisahlah. Abu Bakar ke, Uthman ke, Ali ke, ataupun Abdul Rahman bin Auf ke, ataupun Talha ke, siapa yang jadi tokoh, Khalid bin Walid ke, ikut mereka ni, dia akan diberi hidayah. Sebab hadis ni Nabi SAW umum. Nabi kata khulafa ar-rasyidin. Khulafa ni bukan maksud khalifah, maksudnya orang yang datang selepas aku. Sebab khalifah ada sudut basarat yang datang selepas aku, yang diberi petunjuk. So siapa je yang datang selepas aku yang diberi petunjuk, terutamanya tokoh-tokoh besar, kalau ikut tu insya-Allah dapat hidayah, kan? Okey, kemudian hadis yang masyhurlah, khairun nasil qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, yang ni pun saya dah sebut tadi. Kemudian kita tengok dekat muka 78 tu, yang bahagian yang dikata dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan janganlah buat bid'ah kerana sungguhnya kalian telah dicukupkan dengan sunnah. Ya, so Imam Ibnu Mas'ud kata apa? Radhiyallahu anhu, ittabi'u. Okey. Kita nak faham konteks Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni zaman sahabat lah, wafat 32 Hijrah. Bila Ibnu Mas'ud kata ikutlah, Ibnu Mas'ud refer kepada ikut siapa yang ada zaman dia? Sahabat lah. So maksudnya kewajipan ikut sahabat. Okay, ittabi'u kat situ merujuk kepada sahabat. So wajib ikut sahabat. Dan beliau berkata inna naqtadi wala nabtadi wa nattabi' wala nabtadi' walan nadhilla ma tamassakna bil athar. Sesungguhnya kami mencontoh dan bukan mengada-adakan, mengikuti dan bukan membuat yang baru, dan kami tidak akan tersesat selama berpegang dengan athar. Ya. Ubay bin Ka'ab pula kata radhiyallahu anhu, alaikum bis sabili was sunnah. Ikutlah as-sabil dan as-sunnah. Okay, panjang. Kemudian kita tengok ambil yang utama okey, kita tengok Imam Auza'i kata dekat muka 80. Imam Auza'i kata isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum. Sabarlah dirimu di atas sunnah dan berhentilah di mana kaum itu pada salah berhenti. Apa maksud berhenti di mana para salaf berhenti? Perbahasan yang salaf tak bahas, kita tak payah bahas. Okey. Salah bahas tak tentang kaifiat sifat Allah? Tak. Salah bahas tak Tuhan ni istiwa macam mana, Tuhan turun satu per tiga? Tak bahas. So kita stop situ lah. Kita tak payah bahas pula. Itu maksud Auza'i. Mana sahabat stop, mana salaf stop daripada bahas, kita stop kat situ juga. Sebab apa? Sebab kalau kita menjangkaui atau melangkaui apa yang lepas sahabat stop tu, tidak kita mesti akan terjerumus dalam kesesatan. Sebab tu Imam Ibn Rajab, kan,
ada kitab masyhur kan. Apa kitab masyhur ni yang pasal salah tu? Fadlul Ilmi Salaf. Kitab tu namanya Fadlul Ilmi Salaf. Kan? Ibnu Rajab kata, ulama salaf bila mereka diam ataupun mereka tak bahas satu perkara ataupun mereka tak masuk satu perbahasan, adakah sebab jahil? Tak. Mereka buat tu atas dasar ilmu. So diamnya ulama salaf bukan sebab jahil tapi atas dasar ilmu. Bukan macam kita kalau orang tanya, kan, orang tanya perang Khandaq berlaku bila, katakan orang tu diam, tanda apa? Dia jahil, betul tak? Diamnya kita tanda kita jahil. Ibnu Rajab kata diamnya salaf tanda mereka alim, sebab mereka tahu kalau mereka masuk perbahasan tu mereka mesti akan heret orang lain kepada kesalahan atau bawa orang lain kepada bid'ah. So mereka berhenti daripada bahas satu perkara, mereka stop dekat satu tempat tu, dekat satu limit tu, itu tanda mereka alim sebab mereka tahu apa natijahnya. So berhentinya salaf, diamnya salaf daripada membahaskan satu perkara bukan sebab jahil tapi atas dasar ilmu. Ini membezakan ilmu salaf dengan khalaf. Ini Ibnu Rajab kata dalam Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Kemudian musalaf 81, Imam Ahmad mengatakan rahimahullah, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Usul sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang ditempuh oleh para sahabat Nabi serta mencontohi mereka dan meninggalkan bid'ah. Okey. So itu tentang dalil-dalil wajib ikut salaf, kan? Kemudian mazhab salaf dalam akidah. Ini kita akan sambung lagi dalam 40 minit. Zuhur dalam 1.5 macam tu kan, dekat-dekat 1.5. Okey, sebelum kita masuk perbahasan manhaj salaf dalam akidah, perbahasan ni berat. Saya beritahu awal, dia berat sikit. Okay. Ada apa-apa soalan tak setakat sampai sini? Setakat sampai musalaf 82 ni, siapa-siapa ada apa-apa soalan tak? Kita nak relax sikit sebab kita nak masuk perbahasan berat kan. Ada apa-apa soalan ke? Pertanyaan apa-apa ke? Kalau ada boleh tanyalah, angkat tangan. Dan Osman. Okey. Okey, macam ni. Ni mudah aja. Ulama kata, apa yang tak ada zaman Nabi tapi Khulafa' Ar-Rasyidin tu buat jadi sunnah, itu sunnah Nabi basically. Khulafa' Ar-Rasyidin kumpul Quran dalam satu mushaf yang tak pernah dilakukan oleh Nabi SAW lah. Adakah jadi bid'ah? Confirm tak jadi bid'ah, dia jadi sunnah. Bahkan kalau kita cakap itu sunnah Nabi pun betul. Kenapa kita cakap itu sunnah Nabi? Kalau orang cakap amboi, ustaz claim yang bold kan, bold statement, kita kata kumpul Quran ni sunnah Nabi sedangkan Nabi SAW wafat sebelum dikumpul Quran, betul tak? Okay, sebab apa? Kita faham sunnah selama ni salah. Sunnah ni adalah, antara sunnah yang orang tak tahu adalah kita ada sunnah tinggal, tak? Sunnah tarkiyah, sunnah at-tark, tinggal. Ada perkara yang Nabi SAW tinggal dan tinggal tu jadi sunnah. Dan ada perkara yang Nabi SAW tak buat waktu tu atas sebab, tapi kalau sebab tu tak ada, halangan tu tak ada, nescaya Nabi dah buat dah. So kalau kita buat lepas tu, lepas tak ada halangan, jadi sunnah tak? Jadi sunnah. Antaranya kumpul Quran. Nabi SAW nak kumpul Quran tak? Nak. Tapi apa halangan tu tak kumpul kat zaman Nabi? Takut tercampur dengan hadis. Takut nanti dah turun ayat ni, lepas tu nasikh mansuh nak kena padam pula, tak cukup tempat, tak cukup kertas. Okay. Itu larangan, bukan larangan, itu halangan-halangan. Bila halangan ni dah tak ada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, boleh tak kumpul? Boleh lah. Nabi SAW ada tak impian nak kumpulkan Quran kalau tak ada halangan? Ada. Kalau tak disebabkan tak ada halangan tu, nescaya Nabi lah orang pertama kumpul Quran. Nabi tak buat semata-mata sebab ada halangan. Okay. Sekarang halangan ni tak cukup kertas ke, ataupun takut nanti tercampur dengan hadis ke, ataupun nasikh mansuh, semua dah tak ada. Betul tak? Zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dah habis dah settle isu tu. Ada halangan lagi tak? Tak ada. Kemudian Khulafa' Ar-Rasyidin kumpul Quran. Mereka realisasikan sunnah yang Nabi impikan tak? Ya, mereka realisasikan sunnah yang Nabi SAW impikan. So ni kumpul ni sendiri sunnah Nabi, bahkan bukan saja sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. So apa yang mereka buat, yes, tu sunnah. Bahkan itu kita nak kata sunnah Nabi pun boleh. Nampak tak betapa kuatnya sunnah yang dibuat oleh sahabat, terutamanya Khulafa' Ar-Rasyidin lah. Tapi kita kena faham, sunnah ni ada benda yang sahabat buat, yang Khulafa' Ar-Rasyidin buat, yang kita cakap itu mimbab al-ijtihad, yang tak disetujui oleh sahabat lain.
kemudian ditentang. Yang tu dia tak jadi sunnah Nabi SAW. Contohnya perbuatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bakar Khawarij kan. Khawarij ke Syiah. Sedangkan dah jelas larangan daripada Nabi SAW, tak boleh bakar kan. Hukum membakar makhluk Allah ni haram. Sebab tidak boleh berazab dengan azab Allah kecuali Allah lah. La yu'adzibu bin nar illa Allah. Tak boleh mengazab dengan api kecuali Allah. Hadis sahih. So sekarang Sayyidina Ali ijtihadnya tersalah, iaitu membawa kepada membakar ahli bid'ah. Okey, dalam bab ni jadi sunnah Nabi tak? Tak, sebab ni ijtihadi. Yang kita cakap sunnah khulafa' ar-rasyidin jadi sunnah Nabi tu yang bukan ijtihadi. Yang memang sahabat buat. Sekarang ada sahabat khilaf ke boleh kumpul Quran? Tak ada. Ijma'. Kalau kita buka kitab ulumul Quran, tak ada seorang pun kata ada sahabat yang tentang Sayyidina Abu Bakar bila buat pengumpulan Quran. Faham Okey, wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Kita ambil satu lagi. Ataupun kalau tak nak tanya soalan berat pun, tanya ringan-ringan pun tak apa. Sebab kita nak relax sikit sebelum masuk tajuk berat ni. Ada tak? Tak ada Okey. Kalau tak ada, saya bagi cerita ringan-ringan lah. Cerita yang ringan. Apa yang nak cerita yang ringan? Okey. Yang mana tu? Contoh macam solat tarawih berjamaah. Okey, solat tarawih berjamaah tu kita akan bahas dalam bab bid'ah nantilah. Kita akan bahas bab khusus bid'ah. Okey. Mudahnya ni bagi macam mukadimah sebab kita akan bahas nanti kan. Ni macam orang cakap trailer lah. Trailer adalah isu solat berjamaah. Pertama kita kena faham berjamaah solat tarawih tu Sayyidina Umar yang reka ke Nabi SAW buat? Okay. Nabi SAW dah buat dah kan, untuk 3 malam pertama kan. Kemudian isu solat tarawih sama macam isu Quran. Kenapa Nabi tak teruskan buat solat tarawih? Takut diwajibkan. Ada halangan tak? Ada. Kalau tak disebabkan halangan tu, Nabi SAW buat tak? Buat. Sekarang zaman sahabat, ada lagi tak larangan tu? Halangan tu? Adakah Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar takut kalau lepas ni buat tarawih berterusan diwajibkan? Tak ada, sebab Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar bukan Rasul kan. Hilangnya halangan tu, kemudian mereka buat. Basically tu sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi hanya tak buat zaman tu sebab ada larangan. Kalau tak ada, Nabi buat. Sekarang zaman sahabat, larangan confirm tak ada. So sahabat buat. So sahabat basically buat sunnah Nabi SAW. Apa bukti di sunnah Nabi? Satu, jelas Nabi SAW memang buat pun untuk beberapa malam pertama tu. Kedua, sebab tadi tu, sebab kalau tak sebabkan halangan, saya Nabi SAW dah buat dah. Nabi SAW dah buat dah. So sahabat sebabkan zaman mereka dah tak adalah larangan tu ataupun halangan tu, mereka pun buat. Yang ni perbahasan penting dalam bab sunnah, dia panggil sunnah tu tark. Ada banyak kitab ataupun tesis lah. Ada syekh yang bagus tu, Syekh Muhammad Husin Jizani, saya pernah promote kat sini. Yang beliau dalam bab bid'ah je ada 5 atau 6 kitab kan. So dalam isu bid'ah ni, isu sunnah tu tark ni, Syekh Muhammad Husin Jizani ada satu kitab khusus. Kalau nak bedah pun boleh, 100 muka surat ya. Okey, kita masuk manhaj salah al-akidah. So kita anggap 2 soalan tadi tu ringan-ringan lah untuk rehat-rehat sikit. Manhaj salah al-akidah. Okay. Manhaj mereka dalam akidah terangkum sebagai berikut. Setiap satu poin ni kalau nak hurai sangat banyak, kita apa, kita cuba mudahkan. Pertama, okey. Dalam isu akidah, okey. Perbahasan yang paling kita kena selesai dulu dalam isu akidah apa? Kita kena determine, kita kena tentukan apa sumber kita dalam akidah. Kalau dekat sini dah gagal, dekat lain confirm lagi teruk lah. First benda yang kita kena buat bila bahas isu akidah adalah apa sumber akidah, masadir, sumber-sumber akidah kita. Okey. Berbezanya kita dengan firqah yang lain semata-mata sebab berbezanya masadir, sumber. So sumber ahli sunnah wal jamaah dalam akidah apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ni 2 yang paling utama. Beranak daripada 2 yang utama ni. Beranak daripada 2 yang utama ni apa? Ijma', fitrah
kias. Okay. 3 ni beranak daripada Quran dan Sunnah. So bila someone ajak kepada Quran dan Sunnah, basically dia ajak kepada ijma', fitrah dan kias juga secara tidak langsung. Sebab dalil ijma' ada dalam Quran dan hadis, dalil fitrah ada dalam Quran dan hadis, kan? Dalil kias pun ada dalam Quran dan hadis. Cuma bila salafi short form kepada balik kepada Al-Quran Sunnah, ni satu lagi saya nak sentuh. Setengah orang dia kata, nanti saya tak sebut siapa-siapa lah kan. Ada saya tengok tokoh tertentu tu lah. Dia kata kita balik kepada Quran Sunnah saja tak cukup. Sekarang ni ulama mazhab balik kepada Quran Sunnah, tapi mereka ada khilaf dalam fiqh kan. So balik kepada Quran Sunnah sahaja tak cukup. Bila kita cakap balik kepada Quran Sunnah, bukanlah geng-geng salafi ni nak kata tak kena ikut Quran Sunnah sahaja. Bila kata Quran Sunnah, of course lah ikut ijma' kias dengan fitrah sekali, sebab benda tu dah ada dalam Quran Sunnah. Orang cakap dah sedia maklum. Mesti berbalik kepada apa yang 3 tu. Jadi bila geng-geng kata balik ikut Quran Sunnah, balik ikut Quran Sunnah, of course ikut ijma' dan kias dan fitrah sekali. So sumber kita dalam akidah 5 tu. 2 yang utama, 3 yang dia beranak daripada 2 yang utama tu. Kan dalil ijma' antaranya ayat tadi. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda tu, Imam Syafi'i istinbat daripada ayat tu keharusan untuk berlakunya ijma'. Kemudian hadis yang masyhur, la tajtami ummati ala dhalalah, ada ijma' juga. Isu fitrah, misalnya Nabi SAW kata kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi aw yunassiranihi, kan hadis masyhur Sahih Bukhari. Ada juga dalam hadis. Qiyas lagilah banyak. Macam Nabi SAW kata, ya, yang ni contoh yang macam sahabat tu kan kata kan, contoh ni mungkin untuk orang yang tak kahwin, macam saya pun tak kahwin lagi, sensitif lah, tapi saya sebut je sebab contoh. Sahabat tanya, adakah bila kita gunakan kita punya sebagai suami untuk gunakan, macam nak kata, hubungan suami isteri ni boleh jadi sedekah? Kan Nabi SAW kata dalam hadis, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, pada kemaluan kamu ada sedekah. Kalau kamu guna untuk hubungan suami isteri yang sah lah. Okay. Sahabat tanya, hubungan tu pun boleh dapat pahala ke? Nabi SAW guna kias. Takkah kalau kita guna pada zina dapat dosa? Maksudnya kalau untuk zina dapat dosa, kalau untuk yang halal dapat pahala. So itu kias lah. Itu antara dalil jelas ulama pakai kias. Itu mafhum mukhalafah ataupun kias boleh. Itu jadi dua. Jadi kat situ jelas Nabi SAW guna kias dalam hadis. So ijma' ada dalam Quran Sunnah, fitrah ada dalam Quran Sunnah, hadis semua ada dalam Quran Sunnah. So tak ada isu bila kita ajak berbalik kepada Quran Sunnah. So masadir yang dia kata pertama ni, ahli sunnah ikut Quran dan Sunnah. Kita bukan sahaja ikut Al-Quran dan Sunnah, bahkan kita ada nombor 3 yang paling penting sekali, iaitu ijma'. Sebab apa sekarang ni semua ahli bidah mengaku dia ikut Quran Sunnah. Kita tanya liberal pun dia mengaku dia ikut Quran Sunnah. Betul tak? Sebahagian liberal yang dia tolak hukum hakam, dia bawa pandangan-pandangan yang memang mengarut gila. Kita cakap mengarut gila, bahasa kasarnya mengarut gila. Kan? Tak pernah disebutkan oleh mana-mana makhluk pun yang wujud daripada kalangan jin atau manusia untuk 1000 tahun. Tiba-tiba datang liberal akhir zaman ni kata ada pandangan macam tu. So mereka pun pakai Quran dan Sunnah ni. Saya pun pernah cerita, saya ada baca kajian SIS kan, Sisters in Islam kan, akhwat fil Islam tu. Mereka ada buat kajian tentang hukum pukul isteri kan, kalau isteri tu nusyuz lah. Okay. So geng-geng ni kata dia guna ayat Quran yang sama kita guna. Okay, ulama ijma' boleh, tapi ada kadar-kadarnya lah. Ada kata pukul dengan kayu sugi sampai tak luka dengan tak patah kan, macam ni. Sakit ke? Tak sakit kan? So ulama ijma' berdasarkan ayat tu, apa, untuk isteri yang nusyuz ni ada beberapa peringkat lah. Peringkat terakhir pukul. Okay. Ayat yang sama tu, Sisters Islam pakai ayat tu untuk istimbat apa? Haram pukul. Dia guna ayat yang sama, dia faham 100% terbalik daripada yang kita faham. Dalil liberal apa? Quran juga. Dia guna ayat yang sama tu. Jadi sekarang ni yang ikut Quran Sunnah bukan ahli sunnahnya, semua ikut. Hatta yang sesat-sesat macam tu pun ikut. Jadi macam mana nak beza kita dengan mereka ni? Ijma'. Ini nombor 3 yang sangat solid.
Sebab tu saya pernah sebut dekat saya ceramah tempat lain, saya kata ada seorang ulama mazhab Hanbali namanya Najmuddin At-Tufi. Ya, At-Tufi ni anak murid Ibn Taymiyah. At-Tufi kata, ni pandangan peribadi At-Tufi lah, tapi di sisi At-Tufi, ijma' ni boleh lagi kuat daripada Quran dan Sunnah lagi. Sebab apa? Sebab Al-Quran dan Sunnah ada kemungkinan untuk faham. Ada beberapa kemungkinan untuk faham. Ijma', bila ijma' datang, dia tak ada kemungkinan untuk faham lah. Bila ijma' datang, either kau ikut atau kau tak ikut. Either kau ikut atau kau sesat. Okey, saya bagi contoh. Ayat wa aqimus salah. Of course lah semua kat dalam kelas ni akan cakap wajib solat 5 waktu, tahu tak? Macam mana kalau orang kata, ustaz, saya buka kitab usul fiqh, antaranya kitab Imam Subuki, Jam'ul Jawami'. Subuki kata al-amr ni, arahan dalam Quran ni ada 6 atau pendapat ulama'. Arahan boleh datang sebagai wajib, arahan boleh datang sebagai harus, arahan boleh datang sebagai sunat. Apa salahnya kita nak faham aqimus solah tu arahan yang datang sebagai sunat atau harus? Ada dalam kitab Jam'ul Jawami' Imam Subuki ni. Macam mana kita nak jawab balik dia? Kalau kita pakai Al-Quran je, habis kita. Kantoi lah kan. Kita cakap, aku faham ayat ni kata wajib solat. Dia kata, aku pun faham ayat ni sunat. Sunat je, bukan arahan wajib. Kita cakap, mana kau dapat ni? Kitab usul fiqh pun kata. Ada pandangan ulama' yang kata, al-amru lin-nadb. Arahan ni kadang-kadang boleh buat benda sunat. Pandangan sebagian ulama' lah. Okey, habis. So, dia pun boleh claim daripada aqimus solah tu, boleh faham solat tak wajib. So, apa yang membuatkan kita boleh kalahkan dia dalam hujah? Kita cakap sekarang ulama' ada ijma', ada 5 waktu. Bila datang ijma', boleh tak dia faham cara lain ijma' tu? Tak boleh. So, nampak kepentingan ijma'. Ijma' datang, dia tutup ruang. So, penting. Ijma' ni sangat bagi saya lah, siapa nak belajar akidah, siapa nak jadi orang yang betul-betul solid lah, belajar dalam akidah ke dalam fiqah, kerja dia apa? Hafal ijma'. Kalau dia nak jadi orang yang pakar dalam bab akidah, dia hafal ijma' dalam bab akidah. Kalau nak jadi pakar dalam fiqah, dia hafal ijma' dalam bab fiqah. Ada kitab yang ulama kumpul khas untuk ijma'. Macam Al-Ijma' oleh Imam Ibn Munzir, ada kitab Maratibul Ijma' oleh Imam Ibn Hazm. Ibn Taymiyah ada kitab Naqd Maratibul Ijma'. Ibnu Qattan Al-Fasi ada kitab Al-Iqna' fi Masail Ijma'. Ada macam-macam kitab ijma'. Jadi kerja orang yang nak betul-betul kuasai bidang agama ni buat apa? First, kalau dia bidang fiqh dan akidah, dia hafal ijma'. Settle ijma' senang. Kalau ijma' tak settle, dia pun pening. Sebab ijma' datang untuk buat apa? Untuk tutup ruang. Bila ijma' datang, member tadi yang faham aqimus solah tu, hukum solat sebagai sunat, kita bagi ijma' ke dia. Kita cakap sama dia, kau pakai atau kita lepuk. Sama dia pakai ijma' ni atau kita lepuk kan. Sebab tak ada orang kata aqimus solah itu sunat. Sebab dah di ijma' dah. Nampak? Ijma' penting. Sebab tu ada kata-kata yang masyhur di kalangan ulama usul fiqh. Mereka kata Al-Quran was sunnah hisnun wasuruhu wababuhu ijma'. Mereka kata Al-Quran dan sunnah ni adalah hisn, satu perisai yang kuat, ataupun satu castle. Castle apa? Istana. Tapi dia bukan istana. Istana ni macam raja-raja duduk. Tak, ini istana yang time perang. Orang cakap fortress. Kubu. Al-Quran dan sunnah ni macam kubu. Kubu untuk buat kita tak sesat lah. Pintu kepada masuk kubu tu, jambatan dia apa? Ijma'. Kalau hafal kata-kata ulama' ni bagus. Al-Quran was sunnah hisnun suruhu wa babuhu al-ijma'. Al-Quran dan sunnah ni kubu, pintu dia, pintu untuk masuk kepada kubu ni, jambatan nak masuk dia adalah ijma'. Jadi ijma' ni penting. So masadir kita yang pertama adalah ijma'. Okay. Bila kata ijma', bila kita cakap Al-Quran dan sunnah sesuai dengan kefahaman salafus salih tu apa? Kefahaman salafus salih tu ijma' salaf. Habis cerita. Kalau tuan-tuan dan perempuan tertanya kan, apa maksud Al-Quran dan sunnah sesuai dengan kefahaman salafus salih? Kefahaman salafus salih equals to ijma' salaf. Okay? So kita faham Quran dengan sunnah sesuai dengan ijma' salaf. Ijma' bukan pendapat peribadi, bukan ijtihad perseorangan salaf, tapi ijma'. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang kata, untuk geng salafi ni suruh ikut Quran dan sunnah kefahaman salaf. Salaf tu bukan satu, ramai, mereka pun khilaf. Memanglah ada berkhilaf. Yang kita cakap ni kefahaman salaf ni yang ijma'. Bila salaf ijma', yang datang terkemudian alim ilmu besar gunung Everest pun tak boleh buat apa. Alim ilmu besar gunung Everest pun tak boleh buat apa-apa. Salaf dah ijma'. Dan ijma' salaf, ijma' yang kuat. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah, antara pandangan beliau adalah
ijma' ni boleh berlaku zaman salaf je. Sebab zaman salaf ulama' dia terhad dan kita mampu betul-betul kira siapa yang betul-betul mujtahid dan kita tahu pandangan mereka ni dari sudut semua orang akan sebarkan pandangan tu. Zaman sekarang susah nak buat ijma'. Zaman sekarang ni kita tak tahu siapa mujtahid, siapa layak untuk nilai orang lain mujtahid, kan? Zaman tu nak kenal mujtahid senang. Sahabat kan okey, ni mujtahid, yang ni boleh fatwa, yang ni. So zaman salaf senang nak tahu siapa mujtahid. Waktu Ibn Taymiyah kata ijma' yang mundabit, ijma' yang betul-betul boleh berlaku dan konsisten boleh berlaku zaman salaf. Sebab mereka duduk setempat kan, macam kat Banidah saja. Zaman sekarang Islam dah merata dunia. Kalau ada mujtahid duduk kat Antartika macam mana? Mujtahid duduk kat Antartika, tak ada internet. Tiba-tiba semua ulama' duduk bahas satu hukum, dia tak ada dalam meeting tu. Terlepas orang. Jadi ijma' tak? Tak jadi. Dia kena ada semua ahli ijtihad. So seorang ni mujtahid duduk kat Antartika. Zaman tu, zaman salaf, Islam tu dekat beberapa bandar yang memang kita cakap tertentu je lah, yang boleh dikira dengan jari. So ijma' zaman tu lagi senang berlaku, lagi senang diambil kira. Ni pandangan Ibn Taymiyah, dan memang semua ulama usul pun setuju. Maksudnya ijma' pada zaman awal lagi mudah untuk berlaku. Sebab tu antara pandangan Ibn Hazm Al-Zahiri, walaupun pendapat ni ulama usul tak setuju, Ibn Hazm kata ijma' yang betul-betul berlaku ijma' sahabat lah. Ni pandangan Ibn Hazm Al-Zahiri lah. Kita tak setuju lah. Kita cakap bukan sahabat je berlaku, lepas tu boleh berlaku. Tapi saya nak bagi tahu bahawa ijma' yang betul-betul boleh berlaku, yang paling tinggi kemungkinan untuk berlaku, highest percentage untuk dia berlaku bila? Zaman salaf. Utamanya sahabat. Okay? So ijma' penting. Ijma' ni tak ada ruang dah. Sebab itulah kitab apa nama Imam Al-Lalikai tu, Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Nama panjangnya apa? Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah wa man ba'dahum minas sahabati wa tabi'in wa ijma'ihim. Wa ijma'ihim, nama penuh. So kita ahli sunnah memang ijma' ada. So Quran, sunnah dan ijma'. So itu nombor satu. Nombor dua, berhujah dengan sunnah yang sahih pada bab akidah, baik sunnah yang mutawatir ataupun ahad. Yang ni pun ya Allah, kalau nak dibahaskan detail pun ambil masa lama. Tapi kita cuba mudahkan. Macam mana nak mudahkan? Kita cuba mudahkan. Sunnah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sunnah ada dua seperti yang sedia maklum, mutawatir dan ahad. Walaupun kalau kita nak masuk perincian, isu mutawatir dan ahad ni sangat panjang dan terperinci, tapi mudahnya macam inilah. Mutawatir yang masyhur yang kita biasa dengar, iaitu bila satu perkara tu diriwayatkan oleh ramai sangat orang sehingga mustahil berlaku komplot untuk menipu, kan? Itu adalah hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang terlalu ramai pada setiap peringkat sanad sehingga kita cakap mustahil untuk berlaku komplot untuk tipu. Ni takrif yang masyhur. Walaupun takrif ni sebenarnya tak tepat. Ni takrif mutawatir ni di sisi ulama usul fiqh. Tak mutawatir di sisi ulama hadis lain. Tapi yang mutawatir di sisi ulama usul fiqh ni yang masyhur. Hadis ahad adalah apa sahaja hadis yang tak sampai level mutawatir dari sudut bilangan sanadnya. Maksudnya perawi dia tak sampai pada jumlah yang cukup untuk membuatkan kita hilang keyakinan yang mungkin mereka ni tak komplot untuk tipu. Hadis ahad pun macam tuan-tuan dan puan-puan tahu ada 3 jenis kan. Hadis gharib, aziz dengan masyhur kan. Gharib ni 1 saja, aziz ni 2 saja. Ikut pendapat Ibn Hajar lah. 3 ni masyhur ni 3 dan ke atas ataupun 4 dan ke atas. Tapi tak sampai level mutawatir. Okay. Itu hadis ahad. Mutawatir bilangan perawi yang kita cakap kalau dah capai bilangan ni kita boleh yakin tak berlaku komplot untuk menipu ni. Bilangan ni ulama khilaf. Sampai berbelas pandangan. Dan tak ada satu pandangan yang kuat pun. As-Suyuti kata 10, ada yang kata 14, ada kata 300, ada kata 70. Masing-masing bawa dalil dan masing-masing orang ulama kata takaful adillah. Dalil sama kuat. So kita pun tak clear berapa bilangan yang kita nak cakap jadi kita boleh yakin tak berlaku komplot untuk tipu tu. Okey, tak apa. So di sisi ulama usul fiqh, mutawatir ni qat'i as-thubut. Maksudnya sama kuat dengan Quran dari sudut confirm Nabi cakap SAW. Contoh macam hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar tu, hadis masyhur tu. Hadis tu ulama hadis sepakat mutawatir.
So hadis tu ada syak 1% tak Nabi SAW kata? Tak ada syak. Wajib kita percaya Nabi SAW kata 100% sebab mutawatir. Bilangan perawi terlalu banyak. Kalau buat lukisan sanad tu satu whiteboard tak cukup, mungkin 4-5 whiteboard. Banyak sangat, beratus. Kan? Itu mutawatir. Mutawatir ni qat'iyyus thubut. Confirm datang daripada Nabi SAW. Hadis ahad, ulama kata dhanniyus thubut. Kalau hadis ahad tu sahih, kemungkinan besar dia Nabi SAW sebut. Dan ada kemungkinan kecil dia Nabi SAW sebut. Ataupun kemungkinan besar dia hadis tu 100% betul, kemungkinan kecil dia ada lafaz-lafaz yang salah. Ada kemungkinan kecil walaupun 1%. So ahli sunnah, kita dalam bab akidah kita pakai dua-dua, kita tak beza-bezakan. Sebab apa? Sebab ahli kalam, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah semua tolak hadis ahad dalam akidah. Mereka tolak dengan yakin je lah. Macam dengan confident, dengan confident je. Tapi ahli sunnah tak. Sebab apa? Kita kena first faham siapa yang buat pembahagian mutawatir ahad. Yang ni kita settle, dan ni settle. Ada orang kata Imam Syafi'i dalam kitab Risalah. Itu tak tepat. Yang paling tepat yang buat perbahasan mutawatir dan ahad Mu'tazilah. Ni Imam Asyuti sebut dalam kitab Saunul Mantiq wal Kalam. Suyuti kata yang buat pembahagian ni Mu'tazilah dan Qadariyah. Mu'tazilah dan Qadariyah datang lagi awal daripada Imam Syafi'i lah. Sebab Mu'tazilah ada 100 lebih hijrah, Imam Syafi'i 150 baru lahir. Rahimahullah. So first buat pembahagian ni mereka. Apa sebab Mu'tazilah buat? Mudah je lah. So bila datang hadis-hadis sifat yang isbat Allah, ada sifat-sifat tertentu ni, Mu'tazilah malas nak bincang panjang, malas nak berdebat dengan kita. Mu'tazilah buat apa? Mu'tazilah bid'ahkan satu idea dalam agama ni, hadis ayat tak payah pakai. Senang cerita. So Mu'tazilah buat macam tu supaya dia malas nak debat lah. Kita cakap kat dia, okey hadis ni isbat Allah ada sifat sekian-sekian. Mu'tazilah kata mutawatir ke ahad? Kita cakap ahad. Okey bye-bye, tak pakai. Kita cakap ahad ni sahih. Sahih sekalipun dia tetap ada kemungkinan walaupun 1% berlaku kesilapan. Kan? Saya bagi contoh Kalau hadis tu dalam Sahih Bukhari tapi datang dengan satu sanad je. Tak ada hadis dengan, tak ada sanad kedua atau ketiga keempat. Kita tak boleh nak buat double check atau cross reference lah. Sebab tu sanad je. Kalau ada dua sanad, kita boleh buat cross check tak? Boleh kita ambil teks ni kita buat bandingan kan? Kalau satu je tak boleh. Dalam Sahih Bukhari ni, tuan-tuan dan puan-puan kata apa? Nak kata zonni ke qat'i? Ada yakin sikit. Zonni ke qat'i? Tengok takut Kalau cakap zonni pun tak apa sebab memang asalnya zonni, tapi nanti saya akan sebut jawapan ahli sunnah. So memang ahli sunnah kata yes, zonni, tak ada masalah pun nak kata zonni, memang zonni pun. Zonni tu maksudnya apa? Ada kemungkinan untuk salah kan? Okay. Sebab tu Al-Iraqi dalam Alfiyah tu, Alfiyah beliau yang saya sebut tadi tu, dalam Alfiyah beliau memang isyaratkan memang hadis ahad ni tak qat'i pun. Sebab tu beliau kata, okey, wa ahlu hadha asy-sya'ni qassamu sunan ila sahihin wa dha'ifin wa hasan. Ulama hadis bahagi hadis kepada sahih, dhaif dan hasan. Fal awwalul muttasil isnadi binakli adlin dhabitil fuadi an mithlihi min ghairi mashuzuzi wa illatin qadihatin fatuzi. Syarat hadis sahih yang 5 tu lah, sanad bersambung, perawi siqah dengan dhabit tadasyah dan illah. Okey. Ni hadis sahih ni. Hadis sahih ni. Kemudian apa kata Imam Iraqi? Wa bis sahihi wad dha'ifi qasadu fi dhahirin lal qat'a wal mu'tamadu. Imsakuna an hukmina ala sanad. Okey. Wa bis sahihi wad dha'ifi qasadu fi dhahirin lal qat'a. Sahih dan dhaif ni ulama hukum by zahir je. Lal qat'a, bukan confirm pun. Lal qat'a maksudnya tak qat'i pun hukum sahih tu. Siapa sebut? Al-Iraqi. Al-Iraqi ni guru Ibn Hajar lah, ulama hadis paling hebat zaman tu. So Al-Iraqi pun dah bagi tahu hadis sahih boleh jadi, bukan hadis sahih boleh jadi zonni. Hadis sahih, hadis ahad memang zonni pun walaupun sahih. Wa bis sahihi wad dha'ifi qasadu fi dhahirin lal qat'a wal mu'tamadu. Okey. Tapi ahli sunnah ada jawapan. First ahli sunnah kata, okey, ahli sunnah dalam isu hadis mutawatir dengan ahad ni, kita ada dua cara kita nak selesaikan. Satu, kita cakap kita akan pakai je hadis tu kalau ahad sekalipun.
Sebab bukti dia Nabi SAW memang guna hadis ahad dalam bab akidah. Antaranya Nabi SAW hantar sahabat lah berseorangan untuk berdakwah bab akidah walaupun seorang. Macam Nabi SAW hantar Muaz bin Jabal ke Yaman kan. Hantar Muaz bin Jabal ke Yaman ajar apa? Ajar rukun Islam. Dalam rukun Islam ada akidah tak? Dalam rukun Islam ada akidah tak? Ada, jangan takut. Dalam rukun Islam mestilah ada akidah, tengok takut. Rukun Islam pertama syahadah, tak akidah lagi tu kan. Nabi SAW bila hantar Muaz bin Jabal ke Yaman kata apa? Falyakun awwalu ma tad'u ilaih tad'unahum ilaih apa? Tad'uhum ilaih falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah, ataupun dalam riwayat lain tauhidullah. Hendaklah perkara pertama yang kamu suruhkan kepada mereka tauhidkan Allah atau syahadah kepada Allah. Akidah ke tidak? Ya. Nabi SAW hantar ke Yaman berapa orang? First Nabi hantar Muaz je. Hadis ahad ke tak? Hadis gharib lagi. Ni Nabi buat ni. Nabi SAW buat. So, apa jawapan kepada perbuatan Nabi ni? Kalau kita cakap tak boleh pakai ahad dalam akidah, siapa orang first buat salah ni? Saya ulang balik. Kalau tak boleh pakai hadis ahad dalam akidah, siapa orang pertama buat kesalahan ni? Nabi SAW. Kita nak kata Nabi salah ke? Ini hujah yang paling kuat. Sebab tu Imam Syafi'i dalam Risalah dan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari pun, bila bab-bab tentang hujiyah khabar al-wahid, mereka bawa hadis ni, hadis Muaz ni. Maksudnya Imam Syafi'i dengan Bukhari dah aware benda ni. So Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari bila debat dengan mereka, Imam Syafi'i Bukhari bawa hadis ni nak beritahu hadis ahad boleh pakai lah. Okay, settle. Maksudnya kita bercakap ahad boleh pakai lah akidah. Kedua, tanazulan. Tanazulan ni apa? Kalau kita nak dalam bab berdebat, kita nak cakap macam mana istilah dia? Katakanlah aku ikut pendapat engkau sekalipun, kita mesti menang. Kalau kita berdebat dengan mereka ahli kalam yang tak pakai hadis ahad, kan? Kalau kita nak ikut pendapat diorang pun, kita boleh menang lagi. Pendapat pertama tadi, cara pertama kita selesaikan macam mana? Kita selesaikan dengan kita cakap Nabi SAW confirm guna hadis ahad dalam akidah kan? Cara kedua kita cakap, okeylah, mimba bitanazul. Katakanlah aku nak ikut pendapat kau juga. Kalau aku pakai pandangan kau pun mesti salah. Kenapa kita cakap macam tu? Kalau kita cakap yes, ahad ni tak boleh pakai, maksudnya ahad ni zonni lah kita cakap. Kalau kita cakap yes, aku setuju ahad ni zonni, kita mesti menang. Sebab apa? Ini siapa sebut? Ini Iraqi pun sebut dalam Al-Fiqh dia. Hadis ahad yang sahih, saya ulang, bukan hadis mutawatir. Hadis ahad yang sahih pun boleh jadi qat'i. Tadi Iraqi kata awal tadi tak boleh kan? Wa bi sahih wa dha'ifi qasadu fi zahirin lal qat'a wal mu'tamadu. Okey. Dalam beberapa rangkap lain lepas tu, Imam Iraqi kata, kalau hadis tu ada dalam Bukhari Muslim, kita boleh qat'ikan dia sahih walaupun ahad. Dalam bait lain Imam Iraqi kata waqta' bi sihhatil lima qad asnada kadza lahu wa qila dhanna al walada muhaqqiqihim qad azahu an-Nawawi wa fi sahih ba'du syai'in qadruwi. So Iraqi kata dalam Al-Fiqh ada waqta' pasti, kita rasa pasti bisihhah. Kita boleh kata 100% betul, 100% qat'i Nabi sebut. Dekat mana? Waqta' bisihhatil lima qad asnada. Dua orang. Siapa dua orang tu? Bukhari dengan Muslim lah. Waqta' bisihhatil lima qad asnada kadza lahu wa qila dhannan walada. So maksudnya Imam Iraqi kata kalau hadis tu datang dalam Bukhari dengan Muslim, walaupun dia ahad, yang asalnya ahad ni zonni, dia boleh upgrade jadi qat'i. Kalau orang tanya kenapa? Sebab apa? Sebab ahad dalam Bukhari dengan Muslim ni dah di-upgrade jadi qat'i sebab ijma'. Kan saya sebut ijma' awal-awal tadi. Sebab apa? Ulama hadis sebut dalam kitab hadis, bukalah apa-apa kitab hadis, Nuzhatun Nazar ke, Muqaddimah Musallah ke, Al-Fiqh Suyuti ke, Fathul Mughith ke, buka kitab apa-apa, semua kata hadis Bukhari Muslim ni talaqqathul ummah bil qabul. Umat dah terima, umat ijma' terima semua dalam Bukhari Muslim. Ijma' qat'i ke zonni? Qat'i. Ijma' yang qat'i tu support apa yang ada dalam Bukhari Muslim yang zonni tu upgrade jadi qat'i. Ni pandangan siapa? Ni bukan je pandangan ulama hadis biasa-biasa Yang ni pandangan ulama ahli kalam sendiri. Imam Al-Ghazali, Imam Al-Amidi, Ar-Razi semua setuju. Ada bait dalam syair kitab usul fiqh nama dia Murtaqal Wusul. Saya tak ingat bait tu, tapi dalam bait tu Imam Ibn Asim ni kata ini pandangan Imam Al-Haramain, Ghazali, Al-Amidi dan Ar-Razi. Maksudnya ahli kalam sendiri setuju kalau dia zonni tapi ada benda yang kuatkan dia boleh jadi qat'i.
Siapa sebut ni? Bukan Ibnu Taimiyah, bukan Ibnu Qayyim, bukan Muhammad Wahab, bukan Abdul Aziz bin Baz, bukan Muhammad bin Nasir Al-Albani. Tak. Ini yang sebut ni siapa? Al-Ghazali Al-Amidi Ar-Razi. So, kalau kita sebut hadis Ainallah, hadis Sahih Muslim, orang kata hadis ni ahad, kita cakap apa kat dia? Kita cakap kau tak faham. Memang dia ahad, tapi sekarang dia dalam Sahih Muslim. Hadis ni zonni ke qat'i? Qat'i. Siapa kata zonni, dia tak faham habis lagi. Dia tak faham habis lagi. Sebab itulah yang kata hadis ahad ni qat'i ni, pendapat ulama ahli kalam tadi, termasuklah Ibnu Taimiyah lah. Of course Ibnu Taimiyah akan cakap kan. Siapa yang quote pendapat Ibnu Taimiyah dan setuju dengan dia dalam isu ni? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ada kitab nama An-Nukat ala Muqaddimah Musallah. Kitab tu tak habis Ibnu Hajar tulis, tapi dalam kitab An-Nukat Ibnu Hajar nukil daripada Ibnu Taimiyah dan setuju dengan Ibnu Taimiyah bahawa apa yang ada dalam Bukhari Muslim walaupun asalnya ahad, upgrade jadi qat'i. Dia tak upgrade jadi mutawatir sebab dia kekal satu sanadnya, tapi dia boleh upgrade daripada zonni jadi qat'i. Ini kalau kita nak tanazul ni, kalau kita nak kata okeylah zonni tak boleh pakai sekalipun, tapi sekarang ni dah qat'i dah. Kalau kita setuju kat dia, okey, hadis sifat ni zonni, hadis zonni tak boleh pakai, tapi sekarang ni hadis sifat zonni qat'i. Majoriti hadis sifat qat'i. Bahkan kalau saya keluar tajuk ni kan, tak habis buku ni. Buku satu dah. Kalau apa nama dia, bahkan Imam Ar-Razi ada kitab nama Al-Matalib Al-Aliyah, kitab akidah beliau lah, kita ilmu kalam yang sangat advance, 8 jilid 9 jilid no? Dekat penghujung kitab Matalib Al-Aliyah, Ar-Razi kata apa? Ar-Razi kata kalau mujassimah atau musyabbihah, dia refer kita lah dia refer kita musyabbihah kan. Dia kata kalau musyabbihah dan mujassimah berdebat dengan kita, dia kata sekarang ni hadis sifat mutawatir, maka aku terpaksa akui benda tu betul. Siapa sebut? Fakhruddin Ar-Razi sebut dalam Matalib Aliyah jilid ke-8. Tuan-tuan boleh tengok dalam, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat Al-Matalib Aliyah jilid ke-8. Ar-Razi kata kalau musyabbihah berhujah dengan kita, dia berkata dalam, kita tak musyabbihah lah, tapi dia namakan kita musyabbihah kan. Dia kata kalau dia kata hadis sifat ni sahih dan mutawatir, nescaya kita kena akui benda tu. Jadi apa penyelesaian Imam Ar-Razi? Imam Ar-Razi ada cara lain dia selesaikan lah. Dia ada idea dia panggil dhanniyu dalalatil wahyain. Pandangan yang Imam Ar-Razi sebut yang kemudian dikritik oleh ramai ahli kalam lain. Ahli kalam sendiri macam Imam Qarafi semua tak setuju. Tapi point dia kita nak kata apa? Point dia perkara ni dipersetujui oleh imam-imam ahli kalam tak? Dipersetujui. So pakai hadis ahad isu tak? Tak. So okey. Tahqiq dalam isu hadis ahad ni macam ni tadi saya sebut tu. Bahkan kita ada hujah ketiga. Banyak sangat saya bawa, tapi tak apalah, kita bawa hujah ketiga. Ibn Taimiyah kata, Ibn Taimiyah ada kitab nama dia Jawab Al-I'tiradat Al-Misriyah ya. Dalam kitab Jawab Al-I'tiradat Al-Misriyah tu Ibn Taimiyah kata, katakanlah kalau betul aku ikut pendapat engkau zonni tak boleh pakai. Ibn Taimiyah kata apa? Ibn Taimiyah kata kalau kita konsisten dengan kaedah ni, engkau sendiri wahai ahli kalam, engkau tak boleh pakai banyak pandangan engkau dalam akidah, sebab pandangan mereka dalam akidah dibina daripada falsafah Greek lah, terutamanya al-Maqulah al-Ashar. Yang ni semua orang belajar ilmu kalam tahu, memang Maqulah al-Ashar ni dia pun belajar. Maqulah al-Ashar ni 10 kategoris ni Aristotle bawa. Sekarang ni kitab Aristotle mutawatir ke zonni, mutawatir ke qat'i. Aristotle wafat, engkau wafat. Aristotle mati ni berapa ratus tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Ada yang kata 600 BC. BC ni before kelahiran Nabi Isa lah. Ahli kalam bina akidah mereka daripada kitab-kitab mereka tu lah. Ada sanad ke kitab ni? Bukan je dia kitab tu zonni, kitab tu dah lagi bawah daripada zonni dah, tak ada sanad pun. Siapa zaman sekarang dia boleh ajar kitab 10 kategoris Aristotle tu bersanad? Kita buat majlis syarah Al-Maqulat Al-Ashar ta'lif Aristotle ma'a sanad. Ada orang boleh dakwa macam tu? Tak ada. Ibn Taimiyah kata kalau pakai kaedah ni, habis akidah engkau hancur, sebab akidah engkau pun tengah pakai benda yang lagi zonni daripada ahad. Dan banyak lagi lah dekat dalam Jawab I'tiradat Al-Misriyah tu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nanti kita sambung lagi. Lepas ni kita kena laju lah, sebab tadi tu saya dah sebut banyak. Lepas ni kita laju. InsyaAllah habis hari ni.
Okay, ada masa lagi sebelum Zuhur, lama lagi, dalam 15 minit, 20 minit ni. Ada apa-apa soalan ke, apa-apa pertanyaan ataupun kritikan ke, tak setuju ke? Ada? Ataupun nak bincang santai ke? Maksudnya? Dia? Tak semua. Tak kisah sahabat tu Khulafa' Rashidin ke, sahabat tu tak dikenali sangat pun, semua boleh. Ibn Hajar ada kitab Ali Sabah yang dia kumpul biografi sahabat. Dalam tu ada 12,000. 12,000 tu ada yang kita tak pernah dengar nama pun. Tapi katakanlah kalau hadis ahad tu lalu dia, sahih tak? Sahih. Boleh pakai? Boleh. Kalau lalu dia ada dalam Bukhari Muslim, dia tetap qat'i. Dia tetap qat'i. Ada, of course ada. Ijma' ni semua boleh claim ijma', kan? Syiah ada claim ijma' dia sendiri, ahli kalam pun dia claim ijma' tersendiri, kan? Tapi ahli sunnah kita, macam mana kita nak benang dalam isu ni? Kita ahli sunnah kita pakai ijma' pertama. Kita pakai original ijma'. Sebab ijma' ni, antara syarat berlakunya ijma' apa? Sebelum dia tak boleh ada ijma' dah. Kalau orang buat ijma', before tu ada ijma' dah, ijma' dia automatik tertolak. Sekarang ni ijma' salaf banyak tak? Banyak sangat. Hari tu ada, saya tulis post kat Facebook lah. Saya respon dekat seorang ustaz tu. Saya tak sebut nama dia. Dia katalah, Salafi ni kalau belajar akidah mesti sebut ijma' Ibn Taymiyah je. Padahal ijma' selain sebab saya cakap dekat post tu, kalau kita tak ambil ijma' yang Ibn Taymiyah nukil pun tak ada masalah. Yang Imam Ahmad nukil, yang Imam Syafi'i nukil, yang Ibn Khuzaimah nukil, yang Ibn Battah nukil, yang Al-Lalikai nukil, berpuluh. Ijma' tu lagi awal lagi. Ancak Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu, beliau ada nukil ijma' daripada imam-imam 200 hijrah, 250 hijrah. Imam Qutaibah bin Sa'id wafat 241. Yang mereka ni awal berbanding dengan ijma' yang dinukilkan oleh ulama ahli kalam terkemudian. Imam Ghazali 505 hijrah, Ar-Razi 606. Antara Ar-Razi dengan Al-Amidi. Al-Amidi dengan Ar-Razi ni 600 lebih hijrah lah. Rahimahumullah. Kita doakan rahmat untuk mereka dan Allah ampunkan dosa mereka dengan dosa kita. Al-Amidi, Al-Ghazali, Imam Al-Haramain, Ar-Razi, Taftazani ke Al-Iji, apapun nama ulama ahli kalam yang terdatang terkemudian ni, bila mereka nukil ijma', mereka datang bila? 500 hijrah, 600 hijrah, 700 hijrah, 800 hijrah. Terkemudian tak ijma' tu? Terkemudian. Kita nak pakai yang terkemudian ke yang awal? Yang awal. Sebab tu saya pernah sebut, ada satu syair dalam usul fiqh tu, ulama tu kata dalam syarat pakai ijma' ni, walam yakun qablu khilafun istaqar aw ajma'al maduna fihi wastamar. Nak pakai ijma' ni tak boleh ada khilaf sebelum tu dan tak boleh ada ijma' yang dah berlaku dah. Aw ajma'al madun, ataupun orang-orang sebelum tu dah berlaku ijma'. So kalau orang sebelum tu dah berlaku ijma' yang bercanggah dengan ijma' yang terkemudian, kita ambil yang mana? Yang awal. Yang ni jangan main-main tau. Saya tengok kitab Imam Al-Amidi rahimahullah. Al-Amidi punya kitab ilmu kalam ni. Dan kitab usul fiqh beliau bersama ada juga perbahasan. Al-Amidi ada nukil antaranya. Al-Amidi kata dalam kitab Abkarul Afkar, kitab masyhur dalam ilmu kalam, Al-Amidi kata ulama ijma' bahawa Allah tu bukan jisim. Tak apalah, kita nak bahas konten ijma' tu betul ke tidak tu satu isu. Sekarang ni ijma' yang Al-Amidi nukil ni, okay, apa maksud Al-Amidi bila nukil ijma' tu? Al-Amidi nak kata tak boleh isbat sifat lah, terutamanya sifat-sifat yang selain daripada sifat 7 lah, sifat 7 daripada sifat 20 tu. So sekarang ni before Al-Amidi, ada tak ulama lain yang dah nukil ijma' untuk isbat sifat-sifat yang Al-Amidi kata tak boleh ni? Antaranya Al-Amidi kata ulama ijma' bahawa Tuhan tu tak turun, Tuhan tu tak berpindah-pindah. Okay, nak bagi nampak, Al-Amidi datang 600 lebih hijrah, beliau nukil kata ijma' bahawa Tuhan ni bukan jisim dan tidak berpindah-pindah. Sebab jisim ni boleh pindah-pindah lah. Macam buku ni jisim kan, dia boleh ada kat ruang ni, kemudian dia boleh pergi kat ruang ni. Okay. Al-Amidi kata ulama' sepakat Allah bukan jisim dan tak berpindah-pindah macam jisim. Okay. Ijma' ni mencanggah tak dengan ijma' ulama' salaf yang kata Allah turun 1/3 malam? Turun 1/3 malam berpindah tak? Berpindah lah. Ada tak ulama' yang ada ijma' Allah turun 1/3 malam? Banyak. Antaranya Imam As-Sabuni pun dah nukil dalam I'tiqad Ashabil Hadis, dan sebelum As-Sabuni pun ramai. So datang sekarang As-Sabuni dengan datang Al-Amidi, kita nak ambil mana? Sebab apa?
Bukan sebab hawa nafsu, sebab dia datang lagi awal. Sebab syarat ijma' yang ulama usul fiqh sendiri setuju apa? Kita kena pakai yang lagi awal. Walam yakun qablu khilafun istaqar aw ajma'al maduna fihi wastamar. Wallahu ta'ala alam. Okeylah. Kita rehat dulu. Wallahu ta'ala alam. Boleh minum-minum. Dah kering dah ni.